Bab ke-40, bab menggunakan sisa ataupun lebihan wudu orang. Jarir bin Abdullah menyuruh ahli keluarganya berwudu menggunakan air rendaman berus giginya. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Juhaifah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami pada waktu tengah hari, lalu dibawakan kepada baginda air untuk wudu. Maka berwuduklah beliau. Selepas itu sahabat-sahabat mula mengambil sisa air wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka menyapunya ke tubuh mereka. Seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersembahyang zuhur 2 rakaat dan asar 2 rakaat dalam keadaan di hadapan baginda terpacak sebatang lembing kecil. Kata Abu Musa, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta satu mangkuk berisi air, lalu baginda membasuh kedua belah tangan dan mukanya di dalam mangkuk itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyembur air dengan mulutnya ke dalam bekas tersebut. Kemudian baginda bersabda kepada kedua-dua sahabatnya, minumlah air itu dan tuangkan ke atas muka dan leher kamu. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Mahmud bin Ar-Rabi', dia memberi tahu kepada saya, kata Ibnu Syahab, kata Zuhri, dialah orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semburkan air dengan mulut baginda sallallahu alaihi wasallam ke mukanya ketika masih kecil. Air yang disembur itu diambil daripada telaga mereka. Dan Urwah juga telah meriwayatkan daripada Al-Miswar dan selainnya. Masing-masing mereka membenarkan satu sama lain, yaitu apabila Nabi SAW selesai berwudu, hampir-hampir mereka berkelahi untuk mendapatkan sisa lebihan air wudu Nabi SAW. Bab dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada As-Sa'ib bin Yazid, beliau menceritakan, katanya, emak saudaraku membawa aku pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saudara perempuanku ini sakit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu kepalaku dan mendoakan keberkatan untukku. Kemudian beliau berwudu. Selepas meminum sisa air wudunya, aku berdiri di sebelah belakangnya. Maka aku nampak khatam an-nubuwah, yaitu satu tanda kenabian Nabi akhir zaman di antara dua belikat baginda. Ia kelihatan macam kancing kelambu pengantin atau macam telur burung puyuh. Bab ke-41, bab orang yang berkumur-kumur dan mengisap air ke dalam hidung dengan satu cedokan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Zaid, beliau menuangkan air daripada bekas air ke atas kedua tangannya, lalu membasuh kedua tangannya itu. Kemudian dia membasuh atau berkumur-kumur dan menghisap air ke dalam hidung menggunakan satu tapak tangan. Dilakukannya begitu 3 kali. Seterusnya beliau membasuh tangannya hingga ke siku 2 kali, dua kali, dan menyapu kepala, bahagian depan dan bahagian belakangnya. Sesudah itu beliau membasuh pula kedua kakinya hingga kedua buku lali. Kemudian beliau berkata, beginilah wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bab menyapu kepala sekali. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Zaid, beliau meminta satu bekas air untuk menunjukkan cara berwudu kepada mereka. Maka dia menuangkan air di atas kedua tangannya, lalu membasuhnya 3 kali. Kemudian dia memasukkan tangannya ke dalam bekas itu, lalu berkumur dan menghisap air ke dalam hidung dan menghembuskan air dari dalam hidung keluar 3 kali dengan 3 cedokan. Selepas itu dia memasukkan pula tangannya ke dalam bekas air itu dan membasuh mukanya 3 kali. Seterusnya dia memasukkan tangannya ke dalam bekas itu dan membasuh 2 tangannya hingga ke siku 2 kali. Selanjutnya dia memasukkan lagi tangannya ke dalam bekas itu dan menyapu kepalanya dengan kedua-dua belah tangan, bermula dari bahagian hadapan kepala hingga ke belakang, terus kembali semula ke hadapan. Kemudian dia memasukkan pula tangannya ke dalam bekas air tadi, lalu dibasuhnya kedua kakinya. Musa meriwayatkan daripada Wahib, katanya dia menyapu kepalanya sekali.
Bab ke-43, seseorang berwudu bersama isterinya dan berwudu dengan menggunakan air lebihan wudu perempuan. Umar telah berwudu dengan air panas dan air dari rumah seorang perempuan Nasrani. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bahawa beliau berkata, orang lelaki dan perempuan selalu berwudu bersama-sama di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah baca beberapa bab tadi. Sebelum ni kita sudah baca dah, jumpa dah bab tentang air semaya, sapu kepala, basuh kaki sudah mengikut tertibnya. Yang sebelum itu tidak mengikut tertib. Hak baru ni mengikut tertib. Selepas sapu kepala, basuh kaki, habislah. Bila basuh kaki tu kan habislah kiranya air semaya. Sekarang ni Imam Bukhari buat tajuk mengguna lebihan ataupun sisa air semaya orang. Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Ada dua makna di sini. Lebihan ataupun sisa air semaya orang ni ada dua makna. Satu, kalau kita ambil air semaya daripada satu bekas, menggunakan satu bekas. Setelah habis air semaya tu, habis dah, kita selesai dah. Ada lagi baki air sikit sebanyak dalam bekas tadi. Itulah yang dimaksudkan dengan sisa ataupun lebihan air semaya orang. Satu. Yang kedua, dengan makna seseorang mengambil air semaya, katakanlah dia ambil dalam baldi. Dia cedok air dalam baldi, basuh muka, air muka ni jatuh dalam baldi. Lepas tu ambil pula, basuh tangan pula, dan begitulah seterusnya. Itu yang dimaksudkan dengan lebihan ataupun sisa air sembahyang orang. Maknanya air musta'mal. Kalau dalam istilah fiqh, dia panggil air musta'mal. Boleh ke tidak kita guna air yang sudah diguna orang untuk bersuci, untuk mengangkat hadas? Boleh ke tidak? Itu benar. Itu yang pertama berkenaan dengan air lebihan. Apakah yang maksudkan dengan air lebihan ataupun sisa wudu orang? Ada dua makna sana. Yang kedua, mengguna. Mengguna tu umum. Mengguna untuk apa? Dia tak layak. Mengguna untuk ambil air semaya semula, mengguna untuk mandi junub, mengguna untuk masak nasi, mengguna untuk minum, mengguna untuk basuh kain, dan sebagainya. Boleh ke tidak? Dia umum mengguna. Fadli wadu'in nas, air semaya orang. Lebihan air semaya orang. Orang tu boleh jadi orang tua, budak, lelaki, perempuan dan sebagainya. Boleh berlaku. Lepas tu, guna waduk ni tidak semestinya untuk ambil air sembahyang. Orang sudah mandi junub, air lebih dia. Itu pun termasuk juga di sini. Itu pun termasuk juga di sini. Boleh jadi berlaku. Boleh jadi berlaku. Itu kita kena faham dulu cara Imam Bukhari dalam buat tajuk. Kena faham dulu. Bab menggunakan sisa atau lebihan wudu. Kalau kita tengok asal tu kat wadu, kita terjemah wudu. Sebab apa? Air lebihan wudu. Wadu maknanya air yang digunakan untuk buat ambil air sembahyang. Sama ada belum digunakan lagi ataupun sudah digunakan, itu orang panggil wadu. Kalau wudu, perbuatan mengambil air sembahyang tu, itu wudu. Dia beza baris.
Kalau hak tak ada lagi risalah ni, nak ada di belakang tu, boleh dapatkan di belakang tu. Takut tak nampak lah benda hak royak tu kan. Wudu lain, wadu lain. Kalau wudu bermakna perbuatan mengambil wudu ataupun air sembahyang. Wadu mana air yang kita gunakan untuk ambil air sembahyang. Kita gunakan dah ataupun tak guna lagi, tak cara lah. Asalkan nak buat untuk ambil air sembahyang. Itu wadu. Kalau kita tengok di sini dalam hak asal tu, hak asal dalam bahasa Arab, hak Imam Bukhari tu wadu. Wadu dia tulis. Tapi kita terjemah wudu. Sebab tak ada makna sebut wadu pun orang tak faham juga bahasa Melayu. Tak ada makna. Nak ayat sisa lebihan wudu, itu maknanya. Air sembahyang orang. Hafiz Ibn Hajar, dia pensyarah Bukhari ni ramai. Salah seorang yang masyhur ialah Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab dia Fathul Bari. Dia kata di sini maksud sisa ataupun lebihan wudu orang ni bukan air yang sudah digunakan orang untuk buat ambil air sembahyang, bukan. Dia guna satu bekas, air tu duduk dalam bekas, ambil air sembahyang habis, hak lebih baki lagi tu. Itu maksudnya. Kata dia. Sebab apa? Takkanlah takkanlah air hak guna bekas air sikit, lepas tu basuh dalam tu. Muka tu boleh jadi cemar, tangan tu boleh jadi cemar, dan kaki pula lebih-lebih lagi kalau kaki basuh tadah tu dah. Nak buat ambil air sembahyang dengan hak tu pula, takkanlah lagu tu. Itu ajar mengotor tu kalau lagu tu seseolahnya. Sebab itu dia takwil. Dia takwil. Hak ni maksudnya hak baki lagi daripada bekas air tadi, hak tidak digunakan lagi lah. Itu yang dimaksudkan. Orang lain kata itu hak pendapat dia. Kita kena ingat Hafiz Ibn Hajar ni orang mazhab Syafi'i, tokoh lah dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, air musta'mal tak boleh guna semula untuk buat ambil air sembahyang ataupun mengangkat hadas lain lah, mandi junub apa, tak boleh kalau sudah guna dah. Misalnya kita basuh ambil air sembahyang, tak ada dalam bekas, dalam satu bekas katakanlah, dalam satu besin, jadi orang lain tak boleh dah nak ambil. Orang lain usahakan orang lain, kita sendiri pun tak boleh dah. Sebab apa? Orang panggil air tu air musta'mal, tak boleh. Tapi ramai pensyarah Bukhari ni tak setuju dengan Hafiz Ibn Hajar. Dia tu orang hebat, tapi dia kata tak setuju. Itu alah ke mazhab demo, kata dia. Macam Bukhari itu bermazhab Syafi'i. Segala pendapat dia tu mana cuba kita sesuaikan. Kalau nampak tak sesuai pun cuba kita sesuaikan dengan Syafi'i, sebab dia tu pengikut Syafi'i. Boleh lah kalau pengikut Syafi'i, kita buat gitu. Seorang pengikut Syafi'i, kalau pendapat dia tu nampak tidak serupa, kita cuba takwil pusing biar jadi sesuai dengan Syafi'i. Boleh. Tapi kita sudah maklum, Imam Bukhari ni dia bukan bermazhab Syafi'i. Bukan mazhab lain pun bukan, dia mazhab dia sendiri. Jadi tak kena eret lagu tu. Sebab apa? Lari daripada maksud tu asal. Tak sih lagu tu. Maksud tu asal nak ayat lagu lain, kita pusing jadi lagu lain. Tak boleh lagu tu, tidak amanah. Sebab apa? Imam Bukhari nak rakyat di sini air musta'mal tu boleh guna, dan memang mazhab dia gitu. Kita kata bila kita pusing jadi mana tak boleh guna, serupa dengan Syafi'i, tak kena tu. Air musta'mal mengikut Imam Bukhari serupa Imam Malik, dan serupa juga dengan qaul qadim mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i pun dulu dia pendapat gitu juga. Semasa di Baghdad, dia berpendapat air musta'mal boleh digunakan lagi. Tetapi bila dia berpindah ke Mesir, dalam qaul jadid dia tak boleh. Kalau ni orang pakar ni, ramai-ramai ni qaul jadid mazhab Syafi'i. Qaul qadim boleh, serupa dengan Imam Bukhari ni, serupa dengan Imam Malik juga boleh. Imam Bukhari nak ayat tu, dia nak ayat mazhab dia.
Lepas tu kalau kita kata kemar, itu cerita lain. Dia mau kemar cerita lain. Nak rayak suci. Enggak, kalau kembar ni air liur orang pun kita kembar, ada air ludah orang. Najis ke? Hinguh orang tu kita kembar juga. Najis ke? Kita nak kira sekarang ada najis ke tidak? Sebab ada keadaan mungkin terdesak, kita guna lagu tu. Tak boleh tayamum lagi. Sebab Tuhan kata baru boleh tayamum ni kalau tak ada air. Tu ada air lagi. Ada lagi. Baru tak ada air dalam apa cara pun tak ada air, baru boleh tayamum. Maknanya kalau kita sudah tayamum tak kena tu, tak menepati kehendak Allah SWT, air masih ada lagi. Dia pergi ke situ. Tapi bagi orang yang kata air mustakmal ni sudah kira tak ada dah, boleh tayamum dah lah. Kalau ada pun air mustakmal, sebab tak boleh guna dah, dia kira semua tak ada. Beza banyak tu. Perbezaan ni apa? Kerana fahaman tak adalah. Hak ni kata air mustakmal boleh guna lagi, hak ni kata air mustakmal tak boleh guna dah. Baik, kita nak tengok sekarang ni air mustakmal tu, orang yang kata boleh guna, dia ada dalil ke tidak? Imam Bukhari nak ayat dalil lah. Banyak dah sini dia bagi ni. Ni semua ni kita tengok guna air yang sudah diguna buat ambil air sembahyang. Kalau ia menjadi najis, tak suci dah, tak boleh buat supaya dalam hadis kita baca ni. Tak boleh, tak sepatutnya. Nabi suruh minum lagi, suruh sapu tekak, suruh sapu di kepala, suruh sapu muka. Apa benda cemar suruh sapu? Dia bagi kata, apa benda cemar suruh sapu? Kata nak ambil berkat, berkat pun dia kena suci dulu. Tak ada berkat benda kotor. Itu bukan ambil air semayang ngoti, itu dia basuh-basuh gitu je. Kamu tahu mana? Itu cara ambil air semayang tu, basuh muka, basuh tangan tu. Cuma dia tidak raya habis je. Ini dalam hadis. Bila ambil berkat, maknanya boleh. Baik, kita kata itu untuk Nabi tu. Siapa kata khusus untuk Nabi? Kalau orang lain buat lagu tu, Nabi buat tu kita boleh tu. Untuk berubat, untuk gapo dia kena suci dulu. Kalau najis tak boleh. Najis tu haram, kita nak guna. Takkanlah jadi ubat maknanya dengan benda haram. Allah SWT tidak letak penawar pada benda haram. Nabi SAW kata dah. Tiba-tiba kalau benda ni haram, macam mana nak buat ubat, nak ambil berkat, tak boleh. Ni Imam Bukhari mari dalil-dalil berupa hadis. Kalau nak tengok Quran, dalam Quran Allah SWT berfirman, wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Dia perhati. Kalau orang mengaji bahasa Arab, dia mengaji ilmu saraf, dia faham. Kami turunkan air dari langit, air yang sifatnya tahura, menyucikan sangat-sangat, ataupun beberapa kali boleh menyucikan. Tahur, sirah, orang panggil sirah, lafaz mubalaghah. Mubalaghah ni bukan sekali. Sifat menyucikan itu bukan sekali saja. Kuasa menyuci yang ada padanya itu bukan sekali, tetapi dia kena beberapa kali baru tahur. Kalau sekadar sekali menyucikan, sepatutnya Allah SWT kena kata ma'an mutahhira, gitu. Kalau mengikut bahasa Arab. Tapi tak ada siapa kata begitu. Ma'an tahura, air yang beberapa kali boleh menyucikan, yang ada kuasa dalam dia tu, kuasa menyucikan beberapa kali, bukan sekali. Kalau sekali, dia kena kata ma'an mutahhira, gitu. Bila dia kata ma'an tahura, makna banyak kali. Kalau kita kata dia menyucikan sekali saja, makna kita lawan Tuhan. Kata dia, Tuhan kata boleh menyucikan beberapa kali, kita kata boleh sekali. Tak kena lagu tu. Dia pergi situ lah. Imam Syafi'i pun, kalau kita tengok dalam kitab-kitab fiqh Syafi'i kan, dia pun dapat lagu tu juga, ayat tu juga depan dia je. Sebab tu dia kata boleh mula. Lepas tu dia fikir pula, dia kaji pula. Dia kaji tengok, banyak kali dalam perjalanan ni Nabi SAW
ambil air sembahyang. Tidak pula kata pakat tak ada air, dia ada sikit sat ni. Ketika ada kan banyak kali air tu ada sikit, dia pun ambil air sembahyang. Tak ada kata tak ada tu pakat ambil air sembahyang pula. Tak ada. Kalau ada sikit tu mana sekadar tu, lepas pada tu suruh tayamum dah lah. Padahal air ada lagi. Ini menunjukkan bahawa air mustakmal tu tak boleh digunakan dah. Dia fikir gitu. Kalau boleh pada saat tu lah, tak perlulah. Maknanya Nabi SAW tu buah tangan dia jadi membuak-buak air keluar, tak perlu dah. Hak sikit tadi pun cukup lagi. Tak ada molek. Tak ada molek dalam bekal orang lain guna pula. Pas orang lain guna pula. Pas orang lain guna pula. Siapa berpuluh-puluh orang pun boleh guna semacam hak tu. Tapi tak ada lagu tu. Tak ada bukti yang menunjukkan telah digunakan dalam bentuk tu. Tak ada. Sebab tu dia Imam Syafi'i hak dulu tu biarlah pendapat dia hak dulu. Ada dalil juga. Ada dalil juga. Tapi dia rasa hak ni lebih kemah. Hak ni lebih kemah. Tapi Imam Malik, Imam Bukhari tu dengan pendapat tu. Dia tidak berubah. Mana air mustakmal boleh digunakan lagi untuk bersuci. Kita kena faham, kena faham dalam istilah ni maksud air mustakmal ni gapo. Kalau dari segi bahasa, maksud air yang telah digunakan. Bukan gitu maksudnya, umum gitu. Air yang telah digunakan buat bersuci. Hak ada niat, kena niat suci. Hak tu maksud air mustakmalnya. Bukan kita basuh pinggan saat ni, pinggan tu cuci, kita basuh, lepas tu air lebih. Bukan waktu mustakmal, bukan dari segi syariat ni. Tapi dari segi bahasa, ya dah, kita guna dah saat ni. Itu tidak mustakmal, boleh guna lagi hak tu. Sebab orang bukan buat ambil air sembahyang. Untuk taqarrub, air yang telah digunakan untuk bertaqarrub, untuk menghampirkan diri kepada Allah SWT kerana menjunjung perintahnya. Dia kata kalau nak sembahyang kena buat lagu ni. Kalau tidak kita tak buat, tak ada kotor gapo tangan ke apa, muka. Kita basuh anggota tu lah yang dia suruh. Kerana dia suruh. Itu untuk taqarrub. Kalau guna air untuk saat ni macam mandi junub, itu ialah ada niat, ada gapo. Hak tu yang dikatakan air mustakmal. Kalau kita saja-saja basuh tangan, basuh muka, tidak niat ambil air sembahyang, air hak lebih tadi bukan air mustakmal tu, tidak air mustakmal tu. Kena faham dulu hak tu istilah. Ni hak maksud air mustakmal ni, air mustakmal seperti dah. Kalau air semata-mata guna gitu saja untuk benda bersih, benda tu bersih dah, kain tu bersih dah, kita cucur air pula. Air hak lebih dia, itu tidak mustakmal. Syafi'i pun kata tidak mustakmal hak tu. Dia kena faham dulu istilah tu. Air mustakmal ni air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas. Tu rekah cerita. Itulah yang dimaksudkan dengan air mustakmal. Mengikut Malik dan Imam Bukhari, dia kata boleh. Dia kata boleh. Dia yang jadi muskilnya, kalau mengikut mazhab Syafi'i, ni kan hadis ni berapa kali kita jumpa hadis selepas ni, hadis sebelum pada ni dan selepas ni kita akan jumpa, iaitu hadis Abdullah bin Zaid, hadis Sayyidina Uthman. Kita sudah jumpa dah. Dia ambil air sembahyang kan, dia basuh tangan, lepas tu dia cebok dalam bekas tadi, bekas air dia cebok dengan menggunakan tangan dia. Dia komo, lepas tu dia cebok pula, cebok dalam bekas tu. Dan seterusnya ambil air sembahyang, dia cebok. Kalau nak kira tangan dia tu bekas basuh tangan tadi, mana air hak lebih tu ada tu, masuk dalam tu pula, tidak air mustakmal. Nyada titik sikit sebanyak hak lebih, hak sebelum pada tu hak lebih sebelum pada tu air mustakmal dah lah. Kalau kita kata air mustakmal ni hak yang terpisah daripada anggota wuduk kita, itu yang dimaksudkan air mustakmal. Kalau hak belum terpisah, hak tu bukan mustakmal. Sebab ada juga dalam mazhab Syafi'i takwil gitu. Masalahnya kalau bila cebok tadi pergi keluar, pergi tu ada titik sikit sebanyak, payah tu nak jaga takwil titik tu. Dia tak boleh pergi, dia mesti kena mustakmal juga. Di situ nak kata tak ada. Orang Syafi'i buntu sebenarnya. Orang-orang yang mengikut mazhab Syafi'i bila menghadapi hal ni buntu. Dia nak tolak tak boleh. Sebab apa? Hadis terang.
Orang-orang besar gunalah kutu, royak. Ginilah wuduk Nabi SAW. Itu tidak air lebihan, walaupun setitik pun. Sebab bekas tadi, kalau mengikut kaedah mazhab Syafi'i, kalau kolah tu 2 kolah, tak apalah, basuh muka jatuh pula dalam tu, dia tidak mengotorkan. Tetapi kalau air tu 1 baldi, tak cukup 2 kolah, tentu dah. Walaupun sikit, walaupun tidak mengubah warna ke, bau ke, ataupun rasa air tidak mengubah pun, dia kira tak boleh dah. Sebab apa? Bercampur dengan musta'mal. Hak musta'mal sudah kotor, tak boleh. Kena kira memang susah lah. Tapi kalau mengikut cara Imam Bukhari, dia kata tak, bukti air musta'mal ni boleh. Misalnya hak tadi, cebok-cebok tadi, musta'mal dah tu. Musta'mal dah tu. Dan Imam Bukhari akan membuktikan hak ni seterusnya, akan datang. Menggunakan itu boleh guna belaka untuk buat minum, untuk buat mengangkat hadas semula, hak lain, untuk basuh kain. Jadi kain tu jadi suci. Kalau kain kotor pun jadi suci. Boleh guna belaka. Lebihan tu 2 maksud tadi. Kedua-duanya, air hak lebih, hak tak guna lagi dalam bekas tadi, termasuk juga air yang ditadak, air sembahyang yang ditadak, lepas tu guna pula, termasuk juga. Bagi Imam Bukhari boleh berlaku, walaupun air tu sikit, kalau selagi tidak mengubah warna, bau dan rasanya, walaupun tak cukup 2 kolah, air tu tetap suci. Itu mengikut kaedah dia. Yang Imam Syafi'i itu pegang dengan hak 2 kolah, dia ada hadis dia. Cuma orang lain tak setuju dengan itu, soal lain lah. Soal lain. Bagi Imam Bukhari ni, dia kata lebihan tu sikit pun, kalau selagi tidak mengubah warna, tidak jadi bau busuk, kalau bau busuk tak boleh lah. Tapi kalau tidak, cuma dia jadi keruh sikit, tak apa. Keruh sikit tak apa, boleh lagi. Nak buat ambil air semayang pun boleh. Faedahnya di sini, kita tengok kadang-kadang duk bicara ni, apa faedahnya? Faedahnya banyak juga faedahnya. Misalnya kalau di tempat yang kurang air, tak ada air, mahal, kena beli air, lagu mana? Ini cara kita, kalau mengikut cara ni mudah boleh guna. So, yang kedua, kalau mengikut mazhab Syafi'i, kurang sikit 2 kolah, kurang secetong 2 kolah. Sumpah tak ada juga perbuatannya, sumpah dengan cukup sedang molek, basuh muka, basuh gapo pun tak apa, selagi tidak mengubah hakikat air tu, warna dia, bau dia, rasa dia. Tapi kalau kurang secetong, cuma habis dah, tak boleh nak guna dah, dia kena buka habis. Kecuali dia ada kaedah lain lah, tambahlah air tu, biar lebih pada 2 kolah, biar cukup 2 kolah. Itu kaedah dia. Cumanya kalau tak cukup, susah lah. Misalnya masuk tahi cicak. Tahi cicak tu duduk, kita kata bawah tu, di dasar kolah tu, tak boleh dah. Kalau tak cukup 2 kolah, kena buang habis air, kena buang habis. Jadi kalau itu semacam pembaziran juga. Tapi kalau mengikut Malik dan Bukhari ni, kalau kita nampak tahi cicak ada di ujung sana, tak ada berasa berapa buang air atas ni, tak cukup 2 kolah pun tak apa. Tak cukup 2 kolah pun tak apa, dimaafkan. Dimaafkan. Tetapi semua kata ke mana-mana pun, kalau guna air lain, air yang baru, itu lebih baik. Lebih baik, lebih afdal, lebih baik, lebih menyempurnakan. Cuma sah. Hak satu lagi kata tak sah air semayang kalau guna. Itu beza dia. Hak kata tak boleh air musta'mal tu, kalau guna juga tak sah, tak jadi. Hak ni kata sah. Tu je beza. Beza dia duduk situ. Imam Bukhari buat mari Jarir bin Abdullah, seorang sahabat. Maknanya jelas di sini menunjukkan Imam Bukhari ini seorang ahlus sunnah wal jamaah. Sebab kan ada di antara kita dulu ni ada, dia kata Imam Bukhari ni Syiah, dia kata ada orang sebut lah, ada dalam kitab mana tak tahu. Tak boleh. Kalau kita mengaji kita ni, apabila seseorang itu berdalil dengan sahabat, dia bukan Syiah.
Kalau Syiah dia tak guna sahabat buat dalil. Itu tanda dia. Sebab sahabat ni dia benci. Sahabat ni kafir. Bagi mereka hanya ada beberapa orang. Jarir ini tak termasuk dalam hak dikecualikan itu. Bahkan termasuk dalam hak kafir lah kira-kiranya. Macam mana? Sedangkan Imam Bukhari kata Jarir bin Abdullah menyuruh ahli keluarganya berwuduk menggunakan air rendaman berus giginya. Apa pula kita kata Imam Bukhari buat marah ni. Dia nak ayat bolehlah guna air musta'mal. Dah air dalam satu bekas, dia rendai buah gigi dia dalam tu. Jadi kadang-kadang kita tengok kan, macam Imam Bukhari ni sebab macam nak ajar cara mengotor. Jangan kita faham gitu. Tak boleh gitu. Dia nak cerita pasal fiqh ni, hukum. Tak boleh kita fikir apa lagu ni ajar gini. Tapi kalau dia hidup ni nisbi banyak kan. Kita tengok dari sudut dia lah. Dari sudut lain tidak. Dari sudut lain tidak. Kepada orang yang tak ada kena-mengena dengan kita, musuh kita pula, air liur dia kotor benar lah. Tetapi kepada kekasih tak. Kepada kekasih tengok kan nisbi kata. Kepada kekasih tak. Tidak begitu pula keadaannya. Itulah benar. Serupa juga ni. Bahkan menunjukkan mesra lagi. Menunjukkan mesra. Dah kalau benda tu tidak najis apa? Hak tak bolehnya darah, isap darah tu. Kalau bini kau atau suami kau luka isap darah, itu tak boleh. Haram. Tak boleh. Jangan duk kata isap darah tu tanda kasih. Tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau bau gigi tak apa, tukar-tukar bau gigi. Tak apa. Macam tu. Dia rendai. Apa yang rendai bau gigi ni pasal mana pula? Dia gini. Sampai dulu orang guna kayu arak. Kayu arak, bukan kayu arak. Arak orang mabuk minum tu tak. Nama kayu tu arak. Arak. A-R-A-K lah kalau kita ajar kat Rumi ni. Tapi nama kayu tu bukan arak orang mabuk minum tu tak. Kayu arak. Jadi kayu arak tu kalau dia kerah, kering, dia kerah. Kalau gonyah dengan hak kerah tu, darah tu. Kena gosi tu, darah. Sebab tu dia rendai. Rendai kepala dia. Supaya jadi lembut. Bila jadi lembut, dia berair lah. Ada air dia. Dan air dia tu memang ada khasiat dia lah. Baik untuk gigi, gusi ke apa tu. Dan lembut tidak akan mengguriskan ataupun melukakan gusi itu. Menanggalkan gusi itu tidak akan berlaku begitu. Itu tujuannya. Dia adapun kalau buah gigi hak kita learn, tak perlu rendai lagu tu. Rendai buat dia. Lah maka kita tengok ni buah gigi ni caranya sahabat buat rendai. Kita rendai kata ada tak? Tidak gitu. Dia kena tengok benda tu. Benda tu gapo dia. Kalau buah gigi hak kita learn ni tak perlu. Dia rendai. Bila rendai, dia suruh anak buah dia, anak bini ambil air semaya tu. Tu. Padahal bekas dia rendai. Gak orang kata musta'mal ke dia dapat kau rendai buah gigi. Kan kita kata tak dia air musta'mal ni iaitu air yang digunakan untuk mengangkat hadas. Buah gigi tu apa mengangkat hadasnya? Dapat kau buah gigi. Kalau kata lepas pada dia beru, dia letak pun tak ada makna musta'mal. Apa lagi kalau dia tak beru, tak buah gigi pun dia letak saja. Dia akan beru. Dia tak beru lagi hak baru ke misalnya dia rendai. Boleh jadi. Mana ada musta'malnya? Mungkin orang kata gitu. Tak, Imam Bukhari ni kan dia orang jauh fikiran dia. Jauh fikiran dia. Sebab buah gigi ni dia sunnah wudu. Sunat dalam wudu. Dan sahabat-sahabat dia sangat mengikut Nabi. Nabi bila dia ambil air semaya, dia akan buah gigi sekali. Seseolahnya buah gigi itu sebahagian daripada perbuatan wudu dia. Sebahagian daripada perbuatan wuduk dia seseolahnya. Apalagi dia kata dalam hadis as-siwak mathharatul lil fam. Buah gigi itu menyucikan mulut. Menyucikan mulut. Menyucikan mulut tu dari segi memanglah kalau kita tengok al-zahir pun dah kotor sikit. Bila kita guna, kita sudah guna dah untuk menyucikan. Walaupun bukan untuk mengangkat hadas, tapi telah digunakan untuk menyucikan sesuatu, iaitu gigi dan mulut kita. Apa lagi kalau dia ambil kira buah gigi tu sekali dengan ambil air semaya,
Mana sudah termasuk dah tu. Sekali dah tu. Imam Bukhari dia nampak kau tu. Dia nampak kau tu. Dia nampak ni sebahagian daripada wuduk juga, buh gigi. Bermakna musta'mal lah, sebab digunakan sekali dengan buh gigi tu. Apa ni, dengan buh gigi saat ni digunakan sekali dengan wuduk, ambil air semaya. Sama ada sebelum ke ataupun selepas. Biasanya dekat-dekat lah. Hak lebih baiknya dalam hadis disebutkan sebelum berwuduk tu gosok gigi. Mana ia sekarang ni sudah merupakan sebahagian daripada wuduk. Bila sudah sebahagian daripada wuduk, maknanya selepas dia berwuduk, dia letak dalam tu. Itu makna sudah musta'mal lah, kata dia. Sudah musta'mal lah. Dalam istilah pun, dari segi istilah pun sudah orang panggil musta'mal dah. Sebab apa dia berus gigi tadi ketika ambil air semaya, walaupun tidak disebut sini ketika ambil air semaya. Sebab dia kira biasa. Biasanya berus gigi ni masa mana? Hak Nabi ajar. Sahabat ni dia jaga sangat orang Nabi ajar tu, iaitu ketika berwuduk. Tentulah dia berus gigi ni ketika berwuduk. Dia pergi kot tu. Kita tengok nota dulu. Nota 63. Sisa ataupun lebihan wudu orang. Yang tersebut di dalam tajuk ini mungkin berarti sisa atau lebihan di dalam sesuatu bekas air setelah sebahagian daripada airnya digunakan untuk wudu. Mungkin juga ia berarti air yang telah digunakan oleh seseorang untuk berwudu. Seperti tadilah. Dalam kedua-dua arti yang telah disebutkan di atas, Imam Bukhari bermaksud menyatakan bahawa ia adalah suci lagi menyucikan. Suci, tahir orang panggil. Suci ni tahir, menyucikan mutahhir. Dia ada dua sifat. Kerana ia tidak ketara berubah meskipun telah digunakan. Para ulama berbeza pendapat tentang air musta'mal. An-Nakhai, Hasan Basri, Zuhri, Malik, Al-Thawri dan Abu Thawr berpendapat ia suci. Ramai tu. Selain daripada Bukhari tu ramai. Dan boleh digunakan untuk bersuci. Imam Bukhari juga berpendapat demikian. Muhammad bin Al-Hasan dan Asy-Syafi'i berpendapat ia suci tetapi tidak menyucikan. Paling tinggi suci. Air yang sudah kita guna untuk mengangkat hadas ini suci, bukan boleh menyucikan. Suci, yang ni kita nak masuk nasi, kita nak gulaikan, nak tabur air tu, boleh suci, sebab suci. Tetapi tidak menyucikan, yang ni untuk mengangkat hadas tak boleh. Untuk guna untuk benda-benda lain suci, boleh lah. Itu pendapat dia. Tetapi tidak menyucikan. Abu Hanifah dan Abu Yusuf pula berpendapat ia najis. Maknanya paling berat dalam masalah ni Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Dia kata najis. Lepas tu pendapat Hanafi ni pula ada tiga. Ada tiga. Kebanyakannya mengatakan serupa Syafi'i juga, suci tetapi tidak menyucikan. Yang kedua pendapat kata najis, tapi najis itu najis ringan. Yang ketiga kata najis, dan najis itu adalah najis mughallaz, najis berat. Jadi nak guna buat ambil air semaya lagu mana tak boleh langsung dah, tak boleh pergi dah. Bagi dia tak boleh pergi dah. Tetapi Imam Bukhari dan orang-orang yang kita sebut tadi kata boleh, boleh lagi. Tak apalah. Imam Bukhari buat mari hadis. Kalau kita tengok hadis ni, Abu Juhaifah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami pada waktu tengah hari. Orang pun buat mari wudu. Wudu di mana? Air yang akan digunakan untuk berwudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ambil air semaya. Bila dia ambil air semaya, orang-orang pun mula mengambil lebihan wudunya. Lebihan tu dua makna tadilah. Mana baki lagi dalam bekas tu air semaya, ataupun ditada. Lepas pada tu ambil air, dia sudah ambil air semaya.
Sapu, buat sapu dengan air tadi. Lepas pada tu Nabi SAW semaya Zuhur 2 rakaat, Asar 2 rakaat. Dalam keadaan di hadapan dia tu ada anazah, satu lembing kecil, dia pacuk sebagai sutra, orang panggil sebagai sutra, iaitu penghadang. Depan dia tu, kalau kita semayang di tanah lapang, hak moleknya, sunnahnya kita pacuk ataupun letak gapo-gapo, supaya orang tidak teragak-agak untuk lalu depan kita, tidak mengganggu orang lah. Dia nak litah kita jauh, tak apalah. Dalam batas tu saja hak kita semayang. Itu tujuannya. Abu Musa berkata, Nabi SAW minta satu mangkuk air. Mana satu mangkuk kecil je. Dia pun basuh tangan dia dan mukanya, dan berkomor fihi, dalam bekas air. Ini menunjukkan air tu ditadah. Hak lebih dia basuh muka. Kemudian dia kata kepada mereka berdua. Mereka berdua tu siapa dia? Dalam riwayat yang lain disebutkan Abu Musa tu seorang dan Bilal seorang lagi. Bilal, minum, kata dia, kamu minum air, dan kamu tuangkan di atas muka kamu dan di atas di leher-leher kamu. Sapu, buat sapu. Buat sapu. Cuba kita perhati muka surat 155 tu, nota 65. Imam Bukhari akan mengemukakan hadis Abu Musa al-Asy'ari ini dengan sanad yang lengkap. Saat ini dia kata Abu Musa berkata, mana sanad dia? Tak ada. Di dalam kitab Al-Maghazi nanti, dua orang sahabat Nabi yang dimaksudkan di sini ialah Abu Musa al-Asy'ari sendiri dan Bilal. Nabi SAW menyuruh mereka berdua seperti tersebut di dalam hadis di atas, mungkin kerana sesuatu penyakit yang mereka deritai, atau kerana sesuatu perkara yang telah menimpa mereka. Kata Ibn Battal, hadis ini selain menunjukkan kesucian air musta'mal, ia juga menunjukkan air mulut manusia dan sisa minumannya tidak najis. Tapi orang yang tak seterima, dia takwil. Dia takwil lagu mana? Dia takwil lagu mana? Dia takwil di sini dalam hadis ni tak ada sebut Nabi SAW basuh muka, basuh tangan, gapo tadi kan? Dia ada, tak ada? Tak ada sebut. Cuma difaham secara sepintas lalu begitulah. Kalau tak ada, makna tak ada dalam bekas lain ke atau bekas tular. Kalau bekas tular ada, kau benar sabar Nabi SAW nak buat kerja lagu tu? Itu dia persoalan. Nabi SAW ni seorang yang sangat bersih. Dia ajar, tekan benar masalah kebersihan. Takkanlah dia berkomor, dia dalam bekas tu, lepas tu dia ambil basuh muka pula tu dengan air tadi. Air yang sama dalam bekas, daripada bekas yang sama. Sebab tidak ada dalil yang menunjukkan dibuai tadi dalam bekas yang lain. Kalau buat gitu ada, kau benar sabar. Orang yang terima seperti Imam Bukhari, dia kata boleh. Buat apa? Dan dia buat lagu tu boleh lah, tak ada bekas lain, kata dia. Kamu nak kata dia buat gitu tu tak ada dalam bekas lain, kena mari dalil. Adakah dalil? Tak ada. Bila tak ada lagu tu dah, orang lain dia tak boleh lah. Hak kata tak, dia tak say ni, kalau betul-betul lagu ni dia ada bekas lain, cuma tidak disebut. Tak ada tu dalam bekas lain. Dia sembuh air daripada mulut dia tu dalam bekas lain. Lepas tu dia ambil bekas ni, bukan bekas lain. Maknanya ada dua bekas di situ. Orang yang terima ni, dia kata tak ada, bekas sama. Lepas tu apa Nabi buat gitu? Nak rayak dah. Bahawa air musta'mal saat ni boleh digunakan balik. Kita kata basuh muka, dalam bekas sama, air tu jatuh dalam tu. Lepas tu ambil pula, buat basuh tangan. Basuh muka, basuh tangan, komo tadi buat gapo? Ambil air semayang. Apa? Maknanya air musta'mal dah lah. Ini menunjukkan boleh guna air musta'mal itu. Kamu kata tak boleh, bercanggah dengan hak perbuatan Nabi. Lepas tu kamu kata, ini bapa buat lagu ni, dia nak ajar mengotor kau? Nak ajar mengotor kau? Tidak, nak rakyat harus. Nabi SAW pun tidak buat lagu ni sokma. Tidak buat lagu ni sokma. Bukan setiap kali dia ambil air semaya dia buat lagu ni. Tak, sampai dia kata gitu. Sekadar nak menyatakan boleh guna air musta'mal. Itu
Kadang-kadang kalau kita berasa kembal sangat, tak usah bunuh. Bukan mesti. Tapi sahabat-sahabat tidak berasa kembal bila Nabi guna, tak. Bahkan dia berasa bertubuh. Tapi kita kena ingat, semua kau Nabi buat gini, tak. Macam kita tengok sini kan, nota sini sudah ditulis, Nabi SAW buat gini, suruh minum, suruh basuh muka, suruh comor tekak ni. Semua orang kan? Tak. Untuk hak dua orang tu menunjukkan ada kes tertentu, ada keadaan tertentu yang Nabi suruh dia tu untuk berubah ke, dia ada mengalami gapo-gapo ke. Di sini serentak menunjukkan wuduk ni ada ubah kepada setengah-setengah penyakit. Kita boleh buat kembali tak tu kalau kita main sakit 10 tahun tu, tak boleh bangun, tak boleh jalan. Pas satu orang tu ambil air semaya, dia tak ada. Mu basuh ni. No. 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 Sia. Katakanlah. Kalau guna tu sia. No. Dalam keadaan berubah. Nabi suruh buat sama lagu ni ke? Tak. Tidak sama. Dia suruh semua sahabat buat lagu ni ke? Tak. Kamu berdua. Dia kata kamu berdua kan ni? Maknanya ada keadaan yang tertentu. Dan ini untuk berubah. Berubah ni bukan khusus untuk Nabi. Kemudian hari memang penawar besar air semaya. Sama ada hak lebih, sisa hak baki lagi, hak tak digunakan lagi, bekas ambil air semaya tu, ada kelebihan dia. Ataupun hak ditadah air semaya tu, ada kelebihan. Memang ada kelebihan. Dia tidak super biasa. Nak menunjukkan setiap ibadat ataupun air semaya kerana Allah ni, dia besar hikmat dia. Jadi ubah. Dalam keadaan tertentu orang yang dirasuk kau gapo kau, kalau kita mandi dia dengan air tu, memang orang panah, kepanasan kau kena ilmu pelik-pelik lah kita. Cuba. Memang dia ada khasiat dia sendiri. Itu maksudnya sini. Bukan maksud nak ajar pengotor. Ada keadaan-keadaan tertentu. Kalau ada kembang sikit sebanyak pun potong bomba tu lah. Dia buat gitu kan. Sikit sebanyak masuk air liur dia tu. Memang dia kena syarat dia lagu tu. Kalau siuk saja tak ada, dia kena masuk air liur sikit sebanyak. Lepas tu dia suruh kita minum. Buat kembang tak siap. Buat kembang. Kadang-kadang terlalu kembang sangat ni, tidak tengok dah keadaan lagu mana. Tak kena juga. Kalau nak kira kembang tak ada. Orang yang putar roti canai tu 12 tangan tu dah. Tangan dia tu gagal dia tau kalau kita nak khayal lah dah. Kembang belaka tak makan kedah dah. Tak makan, tak boleh makan dah kedah. Ada orang tak boleh makan kedah sebab saat ni lah dia terlalu kuat khayalan dia. Macam-macam lah dia. Takut gini. Ada lipah kau gapo dia buat dah. Macam-macam lah. Semut kau masuk kau, lalak kau dia buat, mana kita tahu. Macam-macam. Dia takkanlah dia buat gula banyak-banyak gitu mau dah. Dia nak lerak saja gitu. Kalau bekas cicak kau gapo kau buat, dia buat siapa dia nak tahu. Nah. Hak yakin sungguhnya kalau kita sendiri. Kalau tidak sendiri atas raya. Subah tu masuk ke dalam perutnya, bukan setakat luar. Kalau nak ikut area kembal lah. Lepas tu kalau Tuhan pun nampak dalam air tu segala kumannya ada dalam tu pun kembal juga. Kalau nak kira kalau nak kira daging hak sedap tu, kalau kita fikir tahik dia, kita fikir hak bau busuk dia tu dah, tak makan dah daging. Lepas kalau fikir pula nyayuk dia, berair mata terkecing ketika orang sembelih tu dah, tak makan. Kalau tak makan lagi, banyak perkara lah dalam dunia ni semua tak sempurna. Kalau nak fikir memang kembal belakang. Hak ni pun bukan nak ajar kita buat semua lagu tu dah. Dia ada keadaan tertentu. Nabi suruh sapu ni ada hikmat dia untuk orang berkenaan. Di sini. Dia mereka tu pun sapu. Sapu tu jadi sembuh. Begitu cara dia untuk penawar untuk dia nya gitu. Hak Nabi tahu. Dia pun buat gitu. Bukan nak ajar kita semua, ambil air semaya tak ada, patut suruh anak kita ambil. Ambil hak ni. Bini kita ambil hak ni. Bukan lagu tu. Sebab tu dia kena faham hadis tu dari segi konteks dia tu apa latar belakang dia. Jangan tengok tu nak pakai lagu tu. Tak boleh. Ada periwayat yang pertama Abu Juhaifah tu, sahabat-sahabat ni ramai ni ambil
fadli wudu'i. Ini pun bukan sama juga. Ini dalam peristiwa Hudaibiyah sebenarnya. Dalam Bukhari akan datang, kita akan jumpa dalam kitab syurut. Begitu juga kitabul maghazi kita akan jumpa. Hak ni sahabat-sahabat dia cerdik. Cerdik sahabat-sahabat ni, liar. Sebab apa orang kafir mari nak apa ni buat perjanjian damai dengan Nabi tu, nak berlaku tu, sahabat Urwah namanya. Akan datang kita akan jumpa. Duduk mana ni? Bila Nabi SAW ambil air sembahyang, hampir-hampir mereka berkelahi. Kata dia balik royak ke pokok dia untuk mendapatkan sisa lebihan air wuduk Nabi SAW. Hampir-hampir berkelahi. Kalau dia ludah tak jatuh tanah, kata dia. Dia pakai sambung. Hak ni berlaku sama kau gini. Dah. Itu kena faham. Lama kan kita kata, Nabi ajar lagu tu, setengah-setengah tu guru ajar lagu tu lah. Air bekas basuh tangan dia tu, tu molek pakai minum. Dia suruh. Jangan. Bukan lagu tu cara. Hak ni ada tempat yang tertentu. Sebab apa? Nabi SAW duduk di Hudaibiyah, berlaku perjanjian. Sebelum tu ada orang kafir mari, Urwah bin Mas'ud, wakil dia mari. Dia balik tengok hak tu lah, balik royak pokok dia lah. Aku jumpa ramai ada raja, pembesar-pembesar dalam dunia ni, tak ada lagu tu. Pengikut dia, rakyat dia. Ni pelik kata dia. Kalau ludah tak jatuh tanah. Kalau dia ambil air sembahyang, pakat pergi sapu. Pakat pergi ambil lebih air. Kalau tak ada ambil air tu, dia pergi sapu, bekas sahabat dia sapu tekok misalnya, kita sapu muka. Dia pergi sapu muka sahabat dia tu, sapu muka dia pula. Siapa setara tu gak mau nak lawan puak-puak ni. Puak-puak ni mana kalau setara ni sanggup mati ni kerana pemimpin dia. Tu. Hak sahabat buat gitu pun dia nak tunjuk tu lah. Mana dia berpolitik pada ketika tu. Politik lah tu. Bukan sama Nabi buat lagu ni dah. Di Madinah berapa kali sehari dia ambil air sembahyang. Adakah lagu ni? Tak ada. Apakah Nabi ludah semua orang sambut setiap waktu? Tak ada lagu tu. Dia nak royak. Ini semacam perang sarah orang panggil. Perang sarah. Gerak sarah, kan dia ada kan gerak sarah, perang sarah tu dah. GSPS. Gerak sarah, perang sarah. Itu cara dia. Kita nak gerung, biar orang ni gerung, lagu mana? Biar orang ni takut kita, lagu mana? Biar orang ni berasa kita ni tak boleh nak main. Itu tujuan. Nabi SAW dia biar sahabat gitu. Dia biar. Tidak kata sekala dia tak buat lagu tu, bila sahabat buat, jangan depan orang, dia tidak kata. Nabi SAW bukan pakat, dia jadi dengan sendiri. Itulah maknanya cerdik. Pemimpin pun cerdik, rakyat pun cerdik. Jadi lagu tu tak payah kecek banyak. Sampai waktu dia pandai buat sendiri. Itu contoh. Bila dia balik royak, kata dia, lagu ni keadaannya tak sah lah, kata dia. Kan dalam peristiwa itulah Nabi SAW sanggup nak perang dalam peristiwa tu. Tapi lepas pada tu perjanjian damai berlaku lah. Tak apalah. Maknanya ada keadaan tertentu, masa tertentu, bukan setiap waktu. Jadi kalau ada sekarang ni tuk guru, syekh ke apa ke, dia duduk ajar pengikut dia tu minum dalam lagu tu, jangan tebal. Tak sah. Bukan itu maksud Nabi asal sebenarnya. Tidak. Tetapi bukan bermakna kita nak menafikan air sembahyang lebih air sembahyang ni tak ada penawar. Ada. Tapi tidaklah kata setiap kali buat gitu dia kita guna air lebih air dia tu. Setengah-setengah tepat tu air basuh kaki dia tu pun ambil lagi buat berkat. Itu lebih pada Nabi dah buatnya. Munasabahlah kalau jadi taksub pelik pun. Orang royak tak betul pun tak sepakat semacam. Itulah akibatnya. Akibatnya nak royaknya air tangan, air muka, air gapo ni dia ada kesan dia. Dia ada kesan dia. Ada benda. Boleh menyebabkan seseorang tu gila jadi. Boleh menyebabkan seseorang tu jadi meruk. Tak khabar keingat, tak khabar ke diri. Boleh jadi. Dengan sebab itu kita kena ada ilmu. Berpada-pada. Jangan lebih-lebih sangat gapo-gapo, jangan taksub. Tengok biar benar sabar. Kalau lebih-lebih tu, sampai kalau lebih daripada Nabi tu, bukan dia dah tu. Bukan dia dah tu.
Dalam riwayat asal lagi ni gitu juga. Habis. Bab ni orang panggil, kalau dalam Bukhari, bab saja lagu. Bab tanpa tajuk orang panggil. Bab bila terjemah. Bab tanpa tajuk. Bab tanpa tajuk ni dalam Bukhari banyak juga. Dia ada banyak faedah. Biasanya bab tanpa tajuk ni dia terletak selepas daripada satu bab yang ada tajuk. Ada kalanya beberapa bab tak ada tajuk, jujur gitu. Ada kala kita akan jumpa lah. Hak ni duduk bawah bab 40. Bab isti'mal fadli wudu'in nas dan seterusnya. Dia biasanya kalau bab tanpa tajuk duduk selepas daripada bab yang ada tajuk, dia memberi arti bab ni sebagai fasal bagi bab sebelumnya. Ceraian daripada bab sebelumnya. Bab yang atas tu besar. Hak ni menceritakan sebahagian daripada, ada kaitan lah dengan hak di atas. Tetapi mungkin ada yang berbeza daripada hak di atas. Satu dengan makna gitu. Ada kalanya bab ni, bab tanpa tajuk ni Imam Bukhari buat, dia nak rayak ada perbezaan di antara bab sebelum pada ni dengan hak ni. Ada perbezaan. Misalnya yang pertama tadi mengikut setengah ulama, dia kata Imam Bukhari nak rayak air musta'mal, hak musta'mal betul-betul guna dah. Habis air semaya tak ada, hak tu pula nak guna. Itu air musta'mal, sengertilah. Air yang telah digunakan untuk mengangkat hadas tu boleh diguna pula. Itu bab tadi. Kau ada tajuk tadi. Bab kalau tak ada tajuk ni, dia nak rayaknya air fadli, lebihan ataupun sisa ni mana hak tak guna lagi, hak lebih habis air semaya. Dalam satu bekas ambil air semaya, ada hak lebih lagi. Dia bab hak tak ada tajuk ni, maksud tu. Maksud tu. Padahal kedua-duanya boleh masuk di bawah fadli, lebihan ataupun sisa. Boleh termasuk kedua-duanya. Ada juga yang mengatakan Imam Bukhari buat bab tak ada tajuk lagu ni, dia nak test kita. Dia nak uji kita. Nak uji lagu mana? Kalau tadi ada tajuk, saya buat dah. Kalau tak ada tajuk ni, mu tengok sendiri gapo dia tajuk sesuai, kalau boleh buat. Gitu. Itu cara Bukhari. Dia panggil untuk tashhid lil adhan, untuk mengasah fikiran. Untuk mengasah fikiran kita, akal kita. Maknanya aku duk buat semua tajuk. Hadis lagu ni tajuk gapo dia sesuai. Sekarang ni kamu buat pula sendiri lagu mana. Itu cara Imam Bukhari. Ada juga ulama yang mengatakan bab ini dia nak menyempurna sebagai takmilah kepada bab sebelumnya. Kalau bab sebelumnya tu tidak jelas nampak Nabi SAW ambil air semaya yang sempurna, hanya basuh muka, basuh tangan, tak ada royak basuh kaki ke apa, dengan sempurna tak ada. Maka dalam bab ni Imam Bukhari nak menjelaskan bahawa sudah disebut sebelum pada ni ambil air semaya yang tidak sempurna tu, pada hakikatnya air semaya yang sempurna jugalah. Maknanya dihuraikan oleh hadis yang tersebut di bawah bab hak tak ada tajuk ni. Jadi bab hak tak ada tajuk ni sebagai penyempurna kepada bab hak sebelumnya. Gitu. Dia ada banyak maksud tu. Mana sebelum pada ni samar, bila mari bawah ni tidak samar lagi. Itu maksudnya. Dia pun marilah hadis As-Sa'ib bin Yazid. Dia kata makcik saya bawa saya pergi jumpa dengan Nabi masa kecil. Makcik saya pun kata, wahai Rasulullah, anak saudara saya ni sakit dia ni. Dalam setengah-setengah riwayat kata sakit dia ni kan, dia tak boleh jalan, macam tepok gitulah, tepok. Tak boleh berjalan. Kena dukung sama, tak boleh jalan. Ada juga yang kata sakit kepala. Sebab apa tahu sakit kepala? Sebab Nabi sapu kepala dia. Tapi itu tidak tepat. Tidak tepat. Yang lebih jelasnya sakit lah. Sakit itu mana berpanjangan. Sakit kaki ke ataupun tidak sakit kaki, sakit lain lah. Abang pergi,
Nabi SAW pun sapu kepala saya. Tidak makna kalau sakit kaki ni mesti kena sapu kaki. Tak mesti gitu. Sapu kepala tidak menunjukkan, tidak semestinya menunjukkan dia tu sakit kepala. Cuma berkat. Berkat ni nak sentuh. Ada sentuh cukup. Mana-mana pun. Nabi SAW sapu kepala saya. Dan dia doa keberkatan untuk saya. Doa keberkatan untuk saya. Lepas pada tu dia pun ambil air semaya. Saya pun ambil air semaya. Bila kata ambil air semaya dengan sempurna lah. Itulah baru kata ambil air semaya. Saya pun minum sebahagian daripada air semaya dia. Hak tu situ ladaknya. Di sini menunjukkan minum air semaya ni sama ada yang kena anggota hak ditadah ataupun yang baki lagi, yang belum digunakan lagi. Tak kira, boleh kedua-duanya. Itu memang ada kelebihan dia. Untuk penyakit zahir sekalipun. Untuk penyakit zahir sekalipun. Apalagi kalau ada gangguan, gangguan makhluk halus ke, lagilah. Air semaya tu dia ada khasiat dia sendiri. Kalau hak sakit zahir, sakit tubuh lah, sakit tubuh pun boleh juga. Dan Nabi SAW bila orang bawa pergi, dia akan gitulah antaranya. Macam di sini dia sapu kepala. Sapu kepala tu tidak semesti menunjukkan dia sakit kepala. Untuk menunjukkan kemesraan dia dengan budak-budak. Budak-budak kan bila kita sayang, menunjukkan sayang kita tu, kita sapu kepala dia. Gitu. Lepas tu dia doa berkat. Doa keberkatan ni, semoga budak ni mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Itu maknanya berkat. Lepas tu dia ambil air semaya. Adakah tadi Nabi SAW tak ada air semaya lagi? Boleh jadi. Boleh jadi juga dia ada air semaya dah. Dia ambil air semaya pula ni untuk berubat. Maksud untuk ubat budak ni. Ataupun tajdid wudu. Untuk memperbaharui wudunya. Ambil semula. Supaya cahaya itu bertindih cahaya. Orang kata. Boleh jadi berlaku. Kalau kita kata biasanya orang ambil air semaya ni daripada tak ada air semaya kan, menunjukkan kalau kita nak doa untuk keberkatan, untuk nak sapu budak ke apa, tidak mesti syarat ada air semaya. Tidak syarat kata ada air semaya. Nak doa, nak apa ni tidak syarat ada air semaya. Sebab Nabi sudah doa, lepas pada tu baru ambil air semaya. Kalau kita kata dia tak ada air semaya lah sebelum pada tu. Kalau kita kata dia ambil air semaya untuk berubat, jelas. Mana air semaya ni banyak maksudnya. Bukan untuk semaya saja. Daripada situlah kita faham. Misalnya kita nak mengaji Quran. Tadi kita semaya. Semaya dah. Ada air semaya lah. Semaya dah. Lepas pada tu kita nak baca Quran. Baca Quran itu pun dari segi adabnya molek ada air semaya. Walaupun kita sudah bicara dah sebelum pada ni kan, mengikut pendapat Imam Bukhari tidak syarat ada air semaya ke apa, itu bab lain. Tapi dari segi hak lebih, tetap ada air semaya. Tetap ada air semaya. Tadi kita sudah semaya dengan air semaya tadi. Nak ngaji Quran kita ambil air semaya pula dengan maksud nak ngaji Quran. Lepas tu nak ambil air semaya pula dengan maksud nak tidur dalam keadaan suci. Tak apa tu. Maksud lain-lain. Walaupun tidak wajib. Walaupun tidak wajib. Untuk tidur tu tidak wajib ambil air semaya. Tapi termasuk dalam molek juga, perbuatan yang baik juga. Kalau kita ambil air semaya, padahal kita sudah ada dah semaya sebelum pada tu, kita semaya isyak dah misalnya, kita ambil air semaya pula khusus untuk tidur, molek lagu tu. Supaya sini ambil air semaya untuk berubat budak tu pula, padahal dia sudah ada dah air semaya sebelum pada tu. Boleh jadi juga. Boleh jadi juga. Dan minum ini tidak semesti minum semua air saat ni. Kita tahu mana tidak mesti minum semua. Sebab min, dia ada min sebutir. Fasyaribtu min wadu'i. Saya pun minum. Mana saat ni? Saya pun minum sikit, sebahagian daripada air. Bukan semua, tak mesti minum semua. Tak mesti minum semua. Boleh jadilah air semaya tadi sebahagiannya diminum, sebahagiannya untuk sapu. Kalau air tu banyak nak campur, misalnya kita nak mandi ke, boleh. Boleh. Ini termasuk dalam ubat, termasuk dalam berubat juga. Menunjukkan dalam Islam ni dia rawatan, berubat ni dia tidak semesti dalam bentuk ubat biasa.
Ada juga dalam bentuk lain, misalnya dalam bentuk air sembahyang, dalam bentuk bacaan, doa gitu pun boleh jadi ubat juga. Dan ubat tu bukan untuk ubat hak dalaman, rohani sahaja, tidak. Hak untuk tubuh badan pun boleh juga. Doa-doa tu boleh juga untuk tubuh badan pun boleh juga. Lepas pada tu muka budak kan, boleh bangun. Mengikut pendapat orang kata dia ni sakit kaki tak boleh jalan, bila minum saat ni, selesai saat ni, aku pun bangun. Mana boleh bangun. Lepas tu pergi ke alik belakang, mana boleh jalan, selalu situ boleh jalan. Maknanya ubat ni kalau kena cara, kena gaya, selalu boleh nampak kesan dia. Tidak semesti ubat dalam bentuk ni, ubat dalam bentuk lain pun. Akar kayu, kalau kita kata ubat pil ke apa, kalau kena, dia boleh selalu berubah. Tapi tidak semesti ubat hospital, tak mesti. Misalnya doa begini, air sembahyang, kalau nak kena, orang panggil sekung lah, kita kata. Kalau nak sekung, dengan takdir Allah SWT, dengan izin Allah SWT, boleh berubah selalu macam budak ni. Sebab dalam setengah-setengah riwayat dia kata dia sakit kaki, tak boleh jalan. Tak sakit kaki tu bukan sakit kaki sepak kau gapo dah. Memang asal tak boleh jalan. Sampai bawa pergi dekat Nabi. Gitu. Saya pun bangun. Pergi alik belakang dia. Mana boleh jalan lah. Sebab dia duduk depan. Muka budak dia pergi jalan pergi ke alik belakang. Dia tengok atas belikat Nabi. Belakang. Ada cop kenabian. Khatam tu makna cop kenabian di antara dua belikatnya. Dalam setengah-setengah riwayat ada sebut dia pergi jamu pula. Muka budak kan, dia pergi jamu pula. Alik belakang gitu. Pergi tengok ada cop alik belakang. Ayah dia dalam riwayat ni hak rekah ni, ayah dia pun marah lah. Jangan buat gitu. Gitulah supaya ibu bapa kan, kepada orang yang mulia, orang yang terhormat, lalu kok depan pun dia marah dah kan. Janganlah lalu buah gitu. Dia tegur. Nabi biarlah. Menunjukkan ada buah perkara sini. Antaranya ialah Nabi SAW dia tidak pakai baju semua. Dia tidak pakai baju. Ada kalanya dia sembang gitu-gitu je. Dan orang perempuan pergi nampak tak apa. Daripada sinilah ulama mengatakan aurat rusak dengan lutut. Nampak kalau dia pakai baju panah pun kita kata tak nampak dah, tak boleh kat tu. Kalau dia pakai kain selimut tu tak nampak juga. Menunjukkan dia tak pakai. Kalau ada pun tudung sikit atas ni. Kalau ada ataupun tak. Dan kerap kali sahabat-sahabat yang perempuan cerita, dia kata saya nampak ketiak Nabi, kata dia putih ketiak dia. Perempuan mana tidak dilarang benda tu, sebab apa? Bukan aurat. Nak tengok tak apa. Ni orang perempuan ni, makcik saya. Makcik saya tu kan perempuan, buat begini dan bukan mahram. Maknanya boleh dalam keadaan tu. Tetapi dia ini bergantung kepada orang panggil uruf, adat ataupun keadaan suasana masyarakat. Tak boleh lah dah kita tengok Nabi buat gini kita pun nak gitu kata. Tak boleh. Boleh jadi maksud dia, ada maksud dah tu. Di situ. Sebab Nabi ni kan segala-gala tidakkan dia tu, dia tidak saja. Ni dia maksud untuk Saib ni, bila dia besar saya tengok dia riwayat kita kan, siapa kita ni. Kalau dia tak nampak dia nak ayat kan. Maksudnya nak suruh nampak dah. Nak suruh nampak dah. Kalau lagu tu kiranya kalau dia pakai pun dia selok. Kita kata begitulah. Sebab apa? Memang maksud dia nak suruh kelih dah. Ada hikmat situ. Itu antara perkara yang menyempurnakan dalam rawatan dia tu, untuk dia. Gitu. Mana pergi jamu tu pula dari belakang. Jadi spor risau kita kata. Risau kan dia naik butir gitu. Ada atas belakang. Itu pun termasuk dalam penyempurna rawatan dia. Ya kita tidak faham lah. Bila pergi, itu yang pertama. Maknanya Nabi SAW tidak pakai baju pada ketika itu. Sebab itulah nampak.
Dan orang perempuan ada situ, tak apa. Tetapi seperti kita kata tadi, mengikut uruf. Kena ingat tu, Islam ni dia ambil kira juga uruf. Uruf ni maknanya kebiasaan. Kalau dalam masyarakat tu tidak biasa orang buat gitu, orang panggil tidak beradab. Kalau buat gitu juga, dia termasuk dalam adab. Adab ni dia berubah-ubah mengikut keadaan juga. Kalau pelik lah, mana kalau tak pakai baju ni situ, jangan tak pakai baju. Tapi kalau tak pelik, seperti masyarakat kita dulu kan, di kampung-kampung terutamanya tak pakai baju, biasa je orang tua ni, selit parai ke apa sini kan, di kain tu kak kilah kau tinggi dah orang kampung kan, tak pakai baju, tak pakai baju. Dalam masyarakat dia tak apa gitu. Tak ada siapa kata pelik duk cakap kau, cakap-cakap kau, tak ada. Tapi kalau menyebabkan orang jadi bercakap di belakang, tak boleh. Itu maknanya sudah berubah tu. Adat dan uruf sudah berubah. Orang Islam dia kena ambil kira juga uruf dan adat setempat. Kena ambil kira. Supaya dalam fiqh Syafi'i kan, mahram, lelaki dan perempuan yang mahram haram berkahwin, adik-beradik kau, anak saudara kau, perempuan itu bagi dia auratnya antara pusat dan lutut. Dalam fiqh, kitab fiqh mana-mana pun ada sebut gitu kan. Tapi kita tengok dalam masyarakat kita ni, semua orang panggil kembar. Paling tidak kalau duduk di rumah tu panas pun dia kembar. Kembar ni orang tak panggil ikat sini, ikat datang ni, datang. Itu kembar. Bukan ikat bawah ni, supaya orang lelaki pakai kain tu dah. Ikat sini. Mana ada? Padahal ikut Syafi'i belakang. Dalam kitab-kitab fiqh Syafi'i dah bukan mahram, dah mahram, dalam rumah ni mahram. Apa yang tak pakai mengikut kitabnya? Antara pusat dengan lutut lah. Biar nampak tetek tu, kita kata dah. Apa tak buat gitu? Itu orang panggil adat dan uruf. Kena ambil kira hak tu. Jangan buat sepuluh orang kan, setengah-setengah orang asli kata-kata gitulah. Tapi lelaki dia tengok gapo, betul dah gapo, biasa. Sebab dalam masyarakat dia begitu. Kalau dalam suasana tu tak apa. Dari segi Islam pun, mana bukan aurat lah. Kita tak boleh pergi kat dia, apalah lagu ni kena kembal. Tak boleh. Masyarakat dia tak ada gapo. Kalau dia selesa dengan gitu, biar ke dia lah. Asalkan dengan mahram. Kalau tidak mahram tu tak boleh lah. Kalau mahram, tak apa, boleh pakai hak tadi. Maknanya benda yang ada dalam kitab ni bukan semestinya kita kena pakai semua. Kena tengok juga pada keadaan. Misalnya macam ni, ada dalam kitab. Tapi apa kita tak buat? Apa kita tak buat? Sebabnya kita sudah lebih dari segi tamadun tu. Dari segi beradab tu lebih. Kena ambil kira adat dan uruf. Tak boleh tak pakai uruf. Itu yang pertama. Yang keduanya, khatam nubuwah. Ini kita akan jumpa banyak kali lagi akan datang. Dia kata seperti kancing kelambu. Kancing kelambu pengantin. Tu hajalah ni bukan kelambu biasa, kelambu pengantin. Zaman itu dia ada kelambu khusus, bunga-bunga, ropo gapo ada lah. Lepas tu dia ada kacing dia. Kacing dia tu butir besar gitu. Ditimbul gitu. Macam telur, tapi tidaklah sepenuhnya, separuh telur. Separuh telur. Dia bukan leper gitu, tidak. Jenis kancing kelambu tu. Spesies dia lagu tu. Kancing kelambu tu lah. Serupa lagu tu lah timbul. Kita kata risau lah, kita kata risau. Orang ada risau kan. Tapi risau tu tidak semesti seperti telur. Hak ni macam kancing. Dia timbul gitu sikit. Lebih kurang bersatu lah. Dia kata. Itu kalau kita baca zir, zai dulu dan ra kemudian. Tapi kalau kita baca ra dulu, zai kemudian, maknanya telur. Dan hajalah tu maknanya burung puyuh. Sebab itulah dalam bracket tu kan kita kata atau macam telur burung puyuh. Dia ada dua. Ada dua riwayat. Satu dengan zai dulu. Kalau zai dulu makna kancing. Hajalah tu dengan makna kelambu, kelambu pengantin. Kalau dengan ra dulu, zai kemudian dengan makna telur, makna dia telur. Hajalah tu apa makna? Maknanya burung puyuh. Kan telur burung puyuh ni dia tidak
cerah supaya telur ayam. Dia ada batik-batik gitu. Dia ada batik-batik begitu. Hak ni pun ada atas belakang Nabi tu pun gitulah. Dia timbul dan ada batik-batik tu tulisan lah. Ada tulisan. Gitu. Sebab tu dia buat contoh dengan telur bunga puyuh tu. Sebab telur dia tu kan batik-batik gitu. Batik-batik tu bukan batik-batik ikut dan gitu tak. Tulisan lah. Hak nampak warna lain tu tulisan. Tulisan tu gapo? Tidak jelas. Berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih tidak jelas gapo dia. Muhammad Rasulullah ke, Muhammad Khatamun Nabiyyin ke, ataupun Khatamun Nabiyyin saja ke, tak jelas dalam riwayat-riwayat yang sahih. Tetapi semua riwayat menyebutkan itu tanda kenabian yang terakhir. Kira-kira je hak sesuainya Khatamun Nabiyyin, penyudah sekalian Nabi, hak sesuai. Tetapi tidak jelas juga. Tidak ada satu pun riwayat yang sahih yang menyebutkan gapo yang tertulis itu. Kalau ada, baru ni orang duduk sebarkan, tulis lagu ni. Itu tidak sahih. Hak sahihnya tak ada. Cuma memang ada benda tertulis. Dan memang semua tahu itu tanda kenabian. Kalau semata-mata risau, itu tanda kenabian apa lah. Apa lagi nak tanda Nabi yang terakhir? Jauh sekali. Kalau risau saja, mestilah ada tertulis ataupun terukir gapo-gapo di situ. Hak gapo yang terukir. Kalau hak disebarkan biasa disebarkan itu tidak sahih. Itu saja. Jangan kita percaya benda yang tidak sahih ni kita tak boleh buat pegangan akidah. Begitulah dalam fikiran kita, gitulah. Mesti dah lah lagu tu. Jangan. Salah kalau buat begitu. Sebab apa? Riwayat itu tidak sahih. Cuma semua kata dalam riwayat sahih kata ini adalah tanda kenabian Nabi yang terakhir. Jelas. Mestilah ada sesuatu yang orang tengok tu jelas dia nampak. Tapi tak ada dalam riwayat mana-mana pun sebut gapo dia lafaz dia. Itu. Hak munasabahnya pada saya lah, hak munasabah sebab dia sengaja sebut sama khatamin nubuwah. Hak munasabahnya supaya dalam Quran maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Khatam an-nabiyyin. Baru tepat. Tapi kita tidak kata putus juga. Cuma berdasarkan ayat Quran tu dan berdasarkan lafaz hadis selalu dia sebut khatam nubuwah. Khatam nubuwah tu maknanya tanda Nabi yang terakhir. Nak ada tanda Nabi yang terakhir, kira-kira je lagu tu lah munasabah ni. Khatamun nabiyyin. Kalau dia kata Rasulullah ni ramah, tidak semesti Nabi terakhir. Nabi Isa pun Rasulullah, Nabi Musa pun Rasulullah, Nabi Ibrahim pun Rasulullah. Tak sesuai hal tu. Kita nak kata gapo lagi. Muhammad Rasulullah tidak menunjukkan Nabi terakhir juga. Semata-mata kalau Muhammad Rasulullah, walaupun hakikatnya dia tu Nabi yang terakhir, tapi kalau orang tengok tu, orang tidak akan buat keputusan lah dia Nabi yang terakhir. Nak buat keputusan Nabi yang terakhir ni, kira-kiranya dia kena ada ni, kira-kiranya wallahu a'lam. Hakikatnya tak tahu sebab tidak ada riwayat yang sahih. Tak apalah. Bab man madmada wastanshaqa min gharfatin wahidah. Bab orang yang berkumur-kumur dan menghisap air ke dalam hidung dengan satu cedokan. Kita kata bab apa Imam Bukhari buat mari bab ni pula. Dulu kan sudah ada bab seumpama ni. Lepas tu mari bab air musta'mal ada pula. Lebih air semayang dah, basuh kaki dah baru ni. Lepas tu koma pula. Lepas tu sapu kepala pula. Sedangkan sapu kepala tu sudah ada baru ni. Apa makna ni Imam Bukhari? Kirmani, Qastallani, Aini, bingung. Dia kata kalau Zahir ni tak ada sesuai ni. Imam Bukhari buat lagu ni apa? Tak ada sesuai. Tetapi Hafiz Ibn Hajar dia fikirkan lagu lain. Dia kata ada. Dan begitu juga pensyarah Bukhari yang lain ramai lagi dia kata memang ada. Bukan dia nak rakyat tertib, bukan nak ulang. Sebab syarat Bukhari dia tidak akan berulang. Kalau nampak berulang tu tidak, kena cari maksud dia kot lain. Dia ada maksud berlainan. Dia tidak akan ulang. Syarat dia ada. Dia berjanji ada. Iltizam dia ada. Dia tidak akan ulang benda tu dalam tajuk dia. Kalau nampak serupa, kena fikir,
Kena fikir. Itu cara Imam Bukhari. Di sini Imam Bukhari nak ayat agama. Dia nak ayatnya nak kemah tak adil lagi. Habis dah air semaya ni, baru ni lagi habis. Basuh kaki tu habis. Tadi start semula berkenaan dengan air musta'mal. Kalau kita perhati Imam Bukhari nak ayat, kalau dia mau kata air musta'mal ni tak boleh guna, tak betul. Buktinya cuba tengok sini. Bila seseorang tu berkomor, dia kata Nabi SAW berkomor dan isap air ke hidung menggunakan satu tapak tangan. Cuba perhati. Imam Syafi'i bahkan ada 5 pendapat sini. Cara nak basuh lagu mana? Nak komor dan isap air ke hidung. Mengikut jumhur ulama, mereka kata berkomor ni suku, isap air ke hidung suku. Kalau kata hak tu selesai, tak ada masalah. Tak timbullah hak sini ni. Air musta'mal apa tak ada, muka suku-suku. Tetapi kalau mengikut zahir hadis ini, komor dan isap air ke hidung tu dengan satu cebokan. Dan ramai hak berpendapat gini. Imam Syafi'i antaranya, Imam Ahmad, dan ramai lagi hak lain. Maknanya cebok gitu. Maknanya bubuh air sikit, sebahagianlah kita kata dalam mulut. Hak baki lagi tu, tidakkah hak baki lagi tu orang panggil fadli wadhu'in nas, lebihan air semaya. Manakah dalam tangan kita sebahagiannya kita masuk dalam mulut. Hak baki lagi tu lebihan lah tu. Itu orang panggil sisa. Hak tadi kan tajuk tadi, dia apa dia? Menggunakan sisa ataupun lebihan wudu orang, ataupun wudu sendiri orang juga kita ni pun. Sudah guna air musta'mal dah tu, dari satu segi. So ada juga yang mengatakan 3 kali ni, 3 kali komo isap air ke hidung, mana dia dalam satu tapak tangan ni 3 kali. Maknanya mesti guna air hak jatuh tu pula. Kalau lagu tu jelas lagi musta'mal air. Ada juga yang mengatakan isap air ke hidung dulu, lepas tu komo. Ada juga. Macam-macam lah cara kaedah tu. Kalau mengikut hak beberapa cara lagi tu, semuanya dia kena air tu jadi musta'mal. Kalau kita kata tidak musta'mal pun, masuk air ke hidung, lepas tu dia jatuh, kita ambil pula sikit sebanyak ni, ada lagi air hak hidung ni, bukan air mulut, air hak hidung, musta'mal dah tu, terpisah, masuk dalam tangan kita ni pula. Imam Bukhari kata itulah musta'mal. Bila kita nak komor kali yang kedua tu kan, bukan kering betul hidung ni, ada lagi, tubik sikit sebanyak, masuk dalam tangan kita kan. Lepas tu kita masuk dalam mulut, tidak musta'mal. Musta'mal lah tu. Saya nak air musta'mal ni boleh guna. Kalau tidak, tak sah air semaya belakang orang. Dia nak ayat tu, tak sah. Dan kalau air musta'mal ni tak boleh guna untuk bersuci, selepas pada tu tidak komor pula. Habis ada sikit sebanyak. Sikit sebanyak tu tidak jadi musta'mal bila titik. Sebab ni bukan 2 kolah, ni dalam tapak tangan je. Sebab tu tak lagi. Dia kata air musta'mal tidak boleh digunakan untuk bersuci. Tengok, secara tidak langsung, tidak kita sedar, memang dia akan berlaku begitu. Itu tujuan Imam Bukhari buat sini. Lepas tu kebanyakan ulama mengatakan, mengikut Imam Bukhari, dia kata hak lebih baiknya air semaya ni kita ambil suku-suku. Cebok air untuk komor 3 kali. Setelah habis komor, baru isap air ke hidung dan hembus. Gitu, barulah sempurna. Tapi ada juga ulama yang mengatakan tidak. Imam Bukhari ni seperti tok guru dia, Imam Ahmad, iaitu dengan satu cedokkan air itu, komor dan isap air ke hidung sekali. Itu kira sekali. Kali yang kedua berkomor dan isap air ke hidung. 2 kali. Berkomor dan isap air ke hidung 3 kali. Dalam proses tadi mesti ada titik air sikit sebanyak. Sudah jadi musta'mal. Kok mana-mana pun dia nak tolak hak Syafi'i ni terutamanya. Sebab Syafi'i kata air musta'mal ni tak boleh. Hak titik gapo tak boleh. Kan situ ada dah titik. Kalau nak kira, berapa boleh? Berapa boleh? Dia nak ayatnya, kalau kamu kata begini boleh, maka air musta'mal pun boleh lah. Hak sudah duduk suku, selesai. Hak di tengah-tengah ambil air semaya pun kira musta'mal dah, sebab terpisah daripada anggota wuduk tu. Dia nak pergi situ.
Bukan nak cerita cara komo pula. Dak tu sudah dah. Royak dah dulu. Dia nak ceritanya gapo dia yang dipanggil air mustakmal lagu mana. Cuba kamu fikir. Kalau kamu kata air mustakmal ni tak boleh guna dah untuk bersuci, jadi lagu mana? Tak sah semaya, air semaya kamu. Misalnya macam ni. Tak sah. Kecuali lah kalau kamu kata komo suku, Aisyah air kaidu suku. Tapi kamu tak kata begitu kan? Kamu kata Imam Ahmad misalnya, kedua-dua sekali, buat sekali. Atau Imam Syafi'i dalam satu pendapatnya, komo dan Aisyah air kaidu sekali. Kalau buat lagu tu mesti akan berlaku, akan ada air mustakmal. Tu je dia nak ayat. Dia nak ayat sini air mustakmal ni boleh guna semula. Tu je. Yang pertama. Yang kedua, dia nak ayat komo ni dengan satu cedokan, dengan sebelah tangan, min kaffatin wahidah, bukan dua belah tangan. Tapi kalau basuh muka, dua belah tangan. Walaupun kita tuai air daripada bekas, tuai air tu mestilah hak ni pegangkan sebelah ni. Sebelah ni tak ada. Bila kita nak basuh muka, kita tampung dua. Kalau basuh muka, dua belah tangan. Tapi kalau komo dia nak ayatnya sebelah tangan, sebelah tangan. Kita ambil air sembahyang dengan paip ke, air paip ke, ataupun ambil air sembahyang dalam bekas gitu ke, sebelah tangan, bukan dua belah. Sunnah Nabi. Tapi kalau kita guna dua belah, tak sah ke? Sah. Cuma tidak mengikut sunnah Nabi. Kalau kita tidak nak pegang apa-apa, misalnya buka paip, dua belah tangan kau nak kau? Tak, sebelah juga. Sebelah juga. Padahal kita tidak nak pegang apa-apa dah. Sebelah juga. Sebelah tu tangan mana? Tangan kanan. Dua. Yang ketiga, Imam Bukhari nak ceritanya tangan yang digunakan sebelah tangan tu tangan mana? Tangan kanan. Sedangkan kalau kita ingat kepada kaedah dulu, benda-benda yang kotor ni molek dengan tangan kiri. Hak mulut tu tak apalah. Tetapi bayangkan, kalau kita kata berkomo sekali dengan isap air ke hidung, macam mana nak tangan ni pula? Tak. Tangan ni tak ada kau satu ni. Tangan ni yang ada. Kalau sebelah tangan memang boleh lah. Tapi kalau kiri, tak boleh guna dah situ. Sebab tangan ni kita sebelah kan tadi, ambil ni. Hak ni lah. Sedangkan basuh hidung tu, buat keluar tu, hak kotor sikit tu. Buat keluar sebab istinsyak, isap air ke hidung. Istinsar, buang air dalam hidung tu keluar. Buang air dari dalam hidung keluar ni maknanya buang hak kotor. Hak kotor ni kalau nak kira kita tangan kiri. Tapi adakah bila kita nak isap air ke hidung kita guna tangan kiri? Imam Bukhari ayat dak. Tangan kanan juga. Tu. Hak tu je nak. Tangan kanan juga. Cumanya sunnahnya lagu mana? Kalau kita nak seh hidung lah kita kata. Nak buang hingung ke apa? Kita guna tangan kiri. Tapi dari segi masuk air tu tangan kanan juga. Itu sunnahnya. Sebab kita kata apa cara benda kecil-kecil lagu. Kecil-kecil pun boleh pahala. Air semaya tu sendiri boleh pahala dah. Ikut sunnah Nabi boleh pahala pula. Suku pula. Kalau kita ambil dua belah tangan, tak boleh pahala. Hak bahagian sunnah tu tak boleh. Kalau kita isap air ke hidung, kita ambil tangan kiri, tak boleh. Tak boleh nak fikir kadang-kadang kita kata ni isap air ke hidung ni kita nak buang hak kotor ni, kita nak guna tangan kiri. Tak boleh. Kena ikut Nabi buat lagu mana. Nabi buat gitu-gitu. Baru boleh pahala bahagian mengikut sunnah tu. Kalau tidak, tak boleh. Sah tu sah. Tapi dari segi nak pahala, kita ni nak pahala belakang kan, nak pahala banyak. Nak pahala banyak. Biar belah-belah buat tu nampak sikit je, tapi boleh pahala penuh pahala. Hak tu hendaknya untunglah dalam umur yang singkat, dalam kehidupan yang ringkas ni, kalau sebanyak mungkin harta kita boleh kumpul harta akhirat, untunglah kita. Ni lah hadis tu juga, hadis hak dulu juga, hadis Abdullah bin Zaid itu. Dan dia sapu kepalanya bahagian depan dan belakang, dan basuh kedua kakinya hingga ke buku lali. Kemudian dia kata, beginilah wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah berapa kali dah jumpa hadis ni, dia mari hak tu semacam. Nak ayat Imam Bukhari nak ajar kita benda ilmu kita nak dapat ni tidak semestinya daripada banyak bahas.
Daripada satu bahan pun kalau kita pandai buat macam-macam ke dia, macam-macam jadi. Hukum tu dapat ditarik daripada hadis yang sama, macam-macam bentuknya. Supaya kita kata tepung berah lah. Tepung berah. Kalau kepada orang pandai tak boleh buat macam-macam lah. Boleh buat kau dia. Orang panggil tepung pelita. Macam-macam lah boleh buat. Tapi tepung berah je asal. Ataupun tepung gandum kau, macam-macam boleh buat juga kalau orang pandai. Kepada orang yang pandai. Begitu juga dengan hadis ni. Imam Bukhari nak ajar hak tu. Maksud Imam Bukhari, kalau hadis ni sah pun, kita boleh faham banyak perkara daripada sah hadis. Jangan kata sah hadis kat sah je, isi je. Tak. Sebab apa? Nabi ni kecek ni. Nabi buat ni setiap gerak-geri dia ada hikmat. Banyak benda kita boleh dapat ilmu. Sebab maksud Imam Bukhari ialah mengajar pembacanya, pelajarnya membuat kesimpulan daripada sesuatu hadis yang dibaca. Sebanyak mungkin kesimpulan. Biar pandai hak tu. Kemudian menyapu kepala satu kali. Sapu kepala pun. Sebelum pada ni kan, sudah ada dah sapu kepala. Buat mari pula. Setengah orang kata, bulan. Buat apa? Tapi hak dulu sapu kepala semua sekali. Hak ni sapu kepala sekali. Tak serupa dah tu. Tak serupa dah, kena kira dari segi makna dia. Tapi apa tak wayak sana selalu kita kan kumpulkan setempat. Ni kan jadi celaru ni. Jadi macam selepas cerita tentang air lebihan, air semaya. Lepas tu tidak start semula sapu basuh muka kan apa dak. Komo. Tak teratur pula. Kita kena faham hak tadi. Sebab tu tajuk Imam Bukhari ni paling payah. Paling payah. Dalam kitab-kitab hadis ni, kita ni ngaji hak paling payah ni sebenarnya. Dalam kitab-kitab hadis hak banyak ni, hak paling payah, ulama hadis kata Bukhari tak berani ni, tak tu kalu. Nak mengajar tak tu kalu tak berani. Dia kena baca berapa kali mengajar dah pun, baca dah pun kena baca pula, tengok pula. Pesen lagu tu. Dia tak boleh bila sekali selesai, tak boleh. Sebab sekolah kan, buk tu sekali habis, lepas pada tu mulut lah cikgu dah. Tak payah dah tengok. Tak boleh buat lagu tu Bukhari, tak boleh. Dia kadang-kadang hak dulu kita tak terfikir lagu tu. Bila kita baca pula nampak lagu lain pula. Itu dia ada tu. Keistimewaan. Sapu kepala sekali. Apa maksud Imam Bukhari buat tajuk ni? Banyak maksud dia. Yang pertama je dia nak ayat air musta'mal tadi. Hak tu ada kaitan dengan hak tu. Sebab tu mari kemudian selepas daripada habis dah basuh kaki selesai dah, mari pula. Habis dah sapu kepala sebelum pada nak mari pula. Maksud lain. Sebelum pada ni tadi kita sudah baca dah air lebih air sembahyang. Cuba kita perhatikan. Sapu kepala, sapa ke belakang. Sudah sapu dah tu. Lepas tu mari ke depan ni pula. Lepas tu kalau sapu telinga ni pula sekali. Tidak kau mustakmal berapa kali mustakmal dah tu. Dah sapu dah ke belakang sekali, dah kena dah lah anggota wudu. Buat mari ke depan tu mustakmal dah lah. Bekas tu, bekas tangan air. Lepas tu sapu telinga ni mustakmal dah lah, sapu telinga ni. Mana kamu kata kalau air mustakmal ni tak boleh nak guna? Mana? Tengok perbuatan kamu ambil air sembahyang. Kalau basuh sapu sepuas saat ni, dia jadi mustakmal dah kat mana-mana pun. Kecuali kalau kita sapu lagu ni, tidak mustakmal lah. Lepas tu air pula kena sapu pula sikit. Lepas tu air pula sapu pula sikit. Tapi masalahnya hak buat lagu tu ada ke dalam sunnah Nabi? Tak ada. Hak buat lagu tu. Sebab tu Imam Bukhari kata sekali sapu kepala, bukan banyak kali. Kita kan kalau pahit lah, kita kata pahit, tangan sapu, 2 kali, 3 kali. Itu Syafi'i, mazhab Syafi'i. Imam Bukhari nak tolak tu, tak betul dia kata. Lepas tu Imam Syafi'i besar gitu, besar pun biar ke dia lah. Dia besar, orang ni pun besar juga ni. Besar juga ni. Hak tu itu pendapat dia. Tapi kalau kamu cari dalam hadis yang terang, Nabi buat lagu saat ni, tak ada. Tu je nak ayat. Sebab Imam Bukhari kan dia pakar hadis kan. Memang dia tengok banyak. Tak ada biasa ambil air suku-suku 3 kali lagu tu sapu. Setiap kali nak sapu, tak ada air. Gitu tak ada 3 kali. Tak ada. Tu orang kata ada 3 kali tu sebut dalam setengah-setengah hadis.
3 kali tu bukan 3 kali 3 air baru, 3 air lain. 3 kali tu 3 pergerakan. Ni kan? Ke belakang sekali, 2 kali, 3 kali, 3. Gitu maksudnya hak Nabi buat 3 kali tu lagu tu. Perawi ni pergi kata 3 kali tu macam 3 kali macam ambil air untuk basuh muka. Sebab kita basuh muka kan. Lepas tu kita sapu balik ni, sapu balik ni. Tu bukan 3 kali sapu tu orang panggil, sekali sapu. Sebab air tu sekali. Walaupun kita gonyok kok ni pun sekali je tu kira. Serupa juga sapu kepala ni, walaupun ke belakang, lepas tu mari pula ke depan, kira sekali je tu. Dia kira sekali sebab air tu sekali. Bukan 3 kali air. Basuh muka tu kita gonyok tu kita tidak kata beberapa kali, sekali. Sebab apa? Air sekali. Sekali. Ambil air kali yang kedua pula basuh muka pula. Walaupun kita gonyok tu tak kira. Dia kira so. Sebab air tu so. Dia kira situ, bukan kira pergerakan. Kalau kira pergerakan banyak benar lah kita basuh tangan. Kok ni, ni gonyok tu. Kalau kira pergerakan kat banyak benar lah. Tak kira gitu. Sebab itulah dia kata tak kena. Kalau kita kata air suku dan sapu tu 3 kali suku tak kena. Imam Bukhari kritik lah. Dia kritik kitab dia ni, dia banyak perkara, banyak maksud. Antara dia kritik pendapat orang. Tapi dia tak kata tu kan. Dia tak kata sini Syafi'i tidak menepati hadis. Dia tak kata gitu. Dia kena orang faham sendiri. Baca tu kat siapa dia gitu. Makan lada tu dia serah. Gitu. Siapa dia? Sapu kepala tidak sekali ni. Siapa dia? Siapa dia? Jumpa. Tahu dengan sendiri. Itu cara dia. Supaya orang bersajuk lah. Kalau tak erti dia tak serah kau satu. Kalau erti tu tak faham benar. Apa dia lah. Ya. Sampai tepuk-tepuk pohon, belanja air liu, air mulut. Dia kata, baca syiar. Sedap sampai jerit lah situ. Apa? Sebab dia tinggi tu tinggi tu. Dia tidak ayat biasa, tak ada titik pun tak apa, faham. Faham, tak ada titik pun faham. Hak ni pun lagu tu. Imam Bukhari kata sekali pun hak mengikut sunnah Nabi dia ada pergerakan. Daripada pergerakan tu kamu jangan ingat banyak kali sapu tu. So itu orang panggil tu lagu tu. Tu dia nak ayatnya. So je tu. Sebab itulah dalam riwayat hak mana? Hak yang kedua tu dia kata riwayat Musa haddatsana Wahib, dia kata Nabi SAW sapu kepalanya 1 kali. Padahal pergerakan dia kan beberapa tu, tapi dia kira sekali. Dalam riwayat dia sebut sekali, jelas. Macam mana nak mari 3 kali pula? Baik, orang Syafi'i kata kita kias. Kan anggota lah basuh muka 3 kali, basuh tangan 3 kali. Sepatutnya kepala ni pun 3 kali lah juga. Tak boleh nak kias gitu. Orang-orang ahli Bukhari ni kan tak boleh nak kias gitu. Sebab maksud sapu kepala tu apa tidak suruh basuh. Kan demo pun kata 2 helai rambut pun padan dah. Apa? Mula kan demo kata 2 helai rambut tak apa dah. Sebab sapu tu takut menyusah. Dah kalau basuh 3 kali tu jadi basah dah. 3 kali tu. Tak ada lah orang engel tu. Orang engel ni kalau sapu sekali cukup lah. Lepas tu dia kata kita ada cara kita lah baru engel sapu sikit, alik di sikit, alik di sikit, alik di sikit, tak basah. Kata dia dah. Tak boleh lagu tu tidak ikut sunnah. Kena tengok pula Nabi buat lagu mana. Nabi buat gitu. Kita kena buat gitu. Baru boleh sunnah. Pahala ikut Nabi. Kalau tidak, ada ke Nabi? Cuba mari. Ada. Dah. Sapu balik ni sapu balik ni pula. Sapu balik ni pula 3 kali. Ada? Tak ada. Tak ada. Sebab itu Imam Bukhari kata sapu kepala sekali. Itu hak mengikut sunnahnya. Tapi kalau hak Syafi'i tu dia kata sah dah. Demo ni kata tak sah ni. Kalau tak sapu semua kepala baru ni kan, kita sudah jumpa dah. Tak sah air semaya. Kalau sapu sikit lagu tu tak sah. Maknanya bila tak sah air semaya pun tak sah juga. Sebab tu kena beringat. Kena melera lah. Melera ni pun orang besar juga. Mana tahu takut kena dia. Cuba kita tu lepas dah lah. Dari segi moga kita ikut Syafi'i orang besar. Driver ada lesen dah kita kata. Kalau jatuh parit pun takdir lah tu. Kita kata nak mana jatuh parit mati. Tak apa. Tuhan maaf tu. Bukan sengaja. Bukan bunuh diri tu orang panggil lagu tu. Sebab apa? Orang yang berlesen bawa.
kita duduk di belakang dia, tak apa dah. Tetapi kalau kita tahu dia tak pandai, dok kita turut dia, bunuh diri orang panggil. Jatuh dalam gaul. Tak boleh. Dia kena ikut orang pandai. Pandai sungguh ni. Kalau kata mujtahid ni bukan pandai sikit-sikit dok. Dengan sebab tu kalau dia salah pun tak apa. Kesalahan tu manusia memang boleh berlaku. Tapi nak kata dosa dok. Tak dosa. Walaupun salah. Tapi sekurang-kurangnya kita melera dah orang lain. Orang lain kata kena sapu kepala belakang. Kalau tak sapu belakang tak sah. Itu faedahnya bila kita belajar hadis ni, kita tahu macam-macam. Orang ni kata gini, orang ni kata gini. Jadi kita pilih yang terbaik, yang paling menjaga semua sekali. Hak mana? Sapu semua. Baru ni sudah ada tajuk dah bahagian basuh semua, sapu semua tu. Kita sudah bincang dah situ. Hak ni nak sapu sekali. Walaupun pergerakan tu banyak, kira sapu tu orang panggil lagu tu. Nampaknya cukup lah. Untuk hari ni sampai di stesen dah tu. Hak ni cerita kau lain pula ni. Lebih kurang tu juga tajuk ada kena-mengena lagi. Tetapi panjang pula. Kalau kita bincang. Mungkin lebih baik kalau kita ada perbincangan kau. Wallahu a'lam. Kita buka untuk soalan. Mungkin minggu ni kita bagi musim minggu ni. Ada 3 soalan hanya. Pertama, kalau kita lepas orang tidur kita diceluk angin oleh bekas. Lepas tu kita ambil mai dengan bekas air. Adakah air tu jadi tak mati? Pertama. Dua, apakah maksud benar? Dan adakah Apa dia? Apa dia? Tak dengar. Maksud sunnah tasik. Talfid. Talfid. Dan adakah haram mengamalkannya? Yang kedua, yang ketiga, betulkah ada wakaf 3, 7 dan sebagainya di Fatihah, dari Fatihah kan ada wakaf. Kata itu 3, 7 wakaf pada tempat 3, 7 Ayat kau maksud? Ayat. Kali wakaf. Dan kalau tak ikut wakaf kan, salah satu daripada 3 ke 7 ke wakaf tu semua semaya. Ya. Satu lagi. Ya. Ada sebab imam-imam hadis ni ada yang tidak ada mazhab, yang berpegang pada 4 mazhab. Dia ada 4 orang, 7 orang, 6 orang ulama hadis ni. Adakah salah seorang daripada mereka tak ada mazhab? Yang pertama berkenaan dengan celup dalam bekas kita sudah jumpa dah dulu kan ada. Muka surat berapa ni? Ada dah dulu. Kalau tengok situ kan, di situ ada khilaf antara ulama. Walau bagaimanapun jumhur ulama mengatakan kalau tangan kita suci, tangan kita tak ada apa-apa, jelas kita yakin tidak menajiskan air itu kalau kita celup. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan kalau bangun daripada tidur tengah malam, tak boleh, kita kena basuh dulu. Kalau tidak, jadi menajiskan air itu. Baru ni kita sudah jumpa, ada nota kita buat. Maknanya kena basuh dulu baru celup. Ini dalam masalah kalau air itu mengikut mazhab Syafi'i, kalau kurang daripada 2 kolah. Kalau cukup 2 kolah ke atas tak apa, tidak menajiskan air tu. Kalau hak kata tak boleh saat ni, dia ada pula ikatan hak tu pula. Banyak sudut lah. Satunya masalah tidur tu, tidur tengah malam ke tidur tengah hari, ada khilaf dari situ. Yang keduanya apa ni tidur tengah malam, tidur tengah hari, ada khilaf dari situ. Apa ni apa tadi disebut
Kalau suci, tidak suci, ada pula khilaf. Ada yang mengatakan suci tak suci pun tak boleh, kena basuh. Kalau tak basuh, menajiskan. Dia lepas tu yang ketiganya perbezaan pula dari segi air tu dikira banyak tu sebanyak mana. Khilaf pula situ. Hak molek je ginilah. Kita basuh dulu. Lepas tu baru celup. Macam kita sekarang ni tak payah celup. Kita ada cetong, kita ada gayung, kita ada macam-macam kan. Kita ambil dengan gayung tu tak ada apalah. Tak timbul dah lah masalah tu. Kalau ambil dengan gayung, ini kalau kita nak celup dengan tangan, boleh juga. Berdasarkan hadis ni, dulu banyak kita sudah jumpa kan, dia ambil komong, lepas tu celup pula. Padahal air tu tak banyak, mana tak apa, boleh buat lagu tu. Tapi kalau mengikut Syafi'i, pendapat yang terpilihnya tak boleh buat lagu tu, kecuali kalau dengan gayung kau, dengan cetung kau, tak apalah. Semolek-moleknya jangan beri titik air tu ke dalam bekas. Tapi agak susah sikit lah kan? Agak susah sikit. Kalau berdasarkan hadis, jelas boleh, walaupun cebok dengan tangan. Apa lagi kalau cebok dengan cetung tu, titik sikit banyak tu dimaafkan. Tak kira tu. Itu yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan talfiq. Talfiq ni begini. Yang ni campur-campur hukum, campur-campur amalan. Misalnya kita kata kita ambil air semaya cara mazhab Syafi'i, batal air semaya cara mazhab lain. Ambil air semaya cara mazhab Syafi'i, semaya cara mazhab lain. Itu orang panggil talfiq. Boleh ke tidak? Kebanyakan ulama mengatakan boleh, tapi ada yang mengatakan tak boleh. Mana kalau kita ikut cara ni, batal pun cara dia juga. Ambil air semaya cara Syafi'i, batal cara Syafi'i juga. Jadi kalau bersentuhan dengan perempuan, walaupun dengan isteri sekalipun, batal air semaya. Kita tak boleh kata bila sentuh dengan isteri, aku nak pakai mazhab Bukhari pula. Tak. Itu jadi talfiq lah kalau kita buat gitu. Itu aku panggil talfiq, jadi campur bau. Ada ulama yang mengatakan tak boleh buat lagu tu, tetapi kebanyakan ulama mengatakan boleh. Tak apa, asalkan kita tahu. Kita tahu. Kita tahu hak kata tak batal ni siapa dia. Jangan agak-agak. Dia kata, jangan ada lah tu hak kata tak batal. Tak boleh. Tak boleh. Tadi kita ambil air semaya cara Syafi'i, tak apa. Cara Syafi'i itu pun ada juga dalam sunnah, cuma masalah tepat dengan kurang tepat. Bagi dia rasa puas hati dah tu. Orang lain tak puas hati, tak apalah. Bagi dia puas hati dah. Jadi kalau kita ambil cara tu, nak batal cara lain, asalkan kita tahu setiap perbuatan kita, di setiap peringkat tu kita tahu. Tak apa. Kena tahu. Kalau Syafi'i, kena baca Fatihah semaya. Tak baca Fatihah tak boleh, walaupun makmum pun. Kena baca Fatihah. Bila kita ambil air semaya apa cara dia? Tak boleh ambil air semaya cara Syafi'i. Lepas tu tak saya baca kelas 1 ikut Hanafi. Dalam semaya pakai surah ketua imam belakang. Tak boleh lagu tu. Kalau kita buat begitu juga, jadi talfiq. Itulah orang panggil talfiq. Tetapi ramai ulama mengatakan tak apa. Sebab apa? Sebab masa dulu orang yang mengikut sahabat ni, dia terima satu ilmu daripada sahabat, dia ambil. Lepas tu dia terima hak lain pula, bab batal air semaya dia terima orang lain pula. Maknanya bercampur-campur tu. Dia tidak kata bila nak ambil air semaya ni pas kebatal dia pun kena terima daripada sahabat tu juga. Adakah dia buat gitu? Tak ada. Bila tak ada, maknanya daripada tok guru yang berlainan, sedangkan pendapat dia tidak sama tu, tok guru tu. Mana tak apa, kita pakat berbeza-beza. Buktinya di zaman awal dulu, salaf dulu, ramai sekali buat lagu tu lah. Terima daripada orang ni, ambil air semaya, batal air semaya, terima daripada orang ni. Tak apa. Kalau tak boleh, makna dia tu tak sah habis lah. Pasal talfiq. Masalah talfiq ni yang lebih kemahnya, tak apa, asalkan kita tahu hak ni mengikut siapa, hak ni mengikut siapa. Kalau kita orang biasa, kalau kita orang mengaji, sepatutnya dia kena tahu mana dalil dia, apa ayat dia, apa hadis dia, kena tahu. Kalau tahu, tak apalah. Sebab hakikatnya kita nak ikut Nabi. Ya, kita kata ikut Syafi'i, ikut Hanafi, ikut Malik, ikut Bukhari ni sebab demo tu orang pandai. Dia tu pun ikut Nabi juga. Kita turut demo tu. Kita tak boleh nak faham sendiri. Kalau kita boleh faham sendiri, kita ikut Nabi, tidak salah. Tidak salah. Tidak kata terikat mesti kita nak ni kena melalui ikut ni. Kalau tidak tak boleh, tak terbuka jalan. Tidak begitu. Tak ada ketetapan gitu.
Itu talfiq. Yang ketiganya Fatihah tadi kan. Masalah tu kurang jelas sikit soalan tadi. Dari segi wakaf tu ada beberapa kan. 7 ayat. Maknanya 7 kali wakaf lah. Kalau kita tak sewakaf lah pun, kita baca boleh. So tak apa. Semua qul huwallahu ahad tu kita baca satu nafas dah. Sambung dengan wasal, tak apa. So cuma yang lebih moleknya kita bukti-bukti dah ada wakaf tu kan. Kau nak tanya tu maksudnya wakaf berbeza. Itu tidak jelas soalan. Sebab siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau Syafi'i ayat. Kalau Malik 2 ayat situ tu. Bismillah dia tidak kira 1 ayat Malik. Itu kan maksudnya. Kalau mengikut Syafi'i, Ahmad dan lain-lain, Bismillahirrahmanirrahim dalam Fatihah tu 1 ayat. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim dan seterusnya tu 1 ayat. Jadi campur semua tu 7 ayat. Kalau Hanafi, dia kata Bismillahirrahmanirrahim itu bukan 1 ayat daripada Fatihah. Supaya juga Malik. Patut tidak ke Fatihah ni 7 ayat. Kalau kita tak kira tu jadi naik dah lah. Dia bagi tempat tadi siratal ladzina an'amta alaihim, situ so. Bagi 2 situ. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, pula 2. Jadi 7 juga. Apa hak tu maksudnya? Tak jelas tu. Tak apalah kita bagi kedua-dua. Kedua-dua jawapan. Lepas tu berkenaan dengan imam-imam hadis ni, adakah dia tidak ikut mazhab? Memang jelas ramanya dia tak ada mazhab, tidak terikat, terutamanya Bukhari. Kita sudah banyak kali dah sebut sebelum pada ni pun, memang dia ada mazhab dia sendiri. Banyak perkara kita tengok dia tak sesuai dengan ni, kadang-kadang tak sesuai dengan ni, kadang-kadang tak sesuai dengan hak ni, kadang-kadang dia sesuai dengan hak ni, kadang-kadang dia sesuai dengan hak luar daripada 4 mazhab. Itu tak apa, sebab dia orang berlesen. Orang berlesen. Dia lesen pula, lesen besar pula, international, lesen antarabangsa ni, bukan dalam negeri. Setempat dak boleh. Dan boleh dikatakan kebanyakan ulama hadis ni dia memang tidak terikat. Kalau orang kata, ada orang kata dia ni bermazhab ni, itu orang panggil muntasib saja, muntasib. Bukan makna dia muqallid dengan arti supaya orang ramai ni ikut betul-betul. Tak, tidak. Banyak perkara kalau dia tak setuju, dia tak ikut. Itu cara ulama hadis. Orang panggil fuqaha muhaddithin. Hak lagu tu, fuqaha muhaddithin. Ada juga muhaddithin, dia muhaddis saja, dia tak cara ke hukum, dia tak cara. Dia kira kumpul hadis nak tengok sanad sahih, gitu saja. Tapi kalau macam Bukhari ni orang panggil fuqaha muhaddithin, dia bukan muhaddis saja. Dia mujtahid juga. Hak lagu tu orang panggil fuqaha muhaddithin. Dan dia ni besar, ada mazhab dia yang tersendiri. Nak tahu mazhab dia, kena tengok kitab dia. Bukhari yang kita baca ni. Wallahu a'lam. Ada? Sila. Kalau kotor, kalau kain kotor. Tak apa, tak apa. Sekali lalu gitu. Pakai mesin kan? Tak apa. Itu satu hela lah. Satu hela. Macam hak tadi semua dalam hadis ni dia anggap gitulah. Dia anggap dengan niat sebagai cebok lah, gayung ke apa ke cetong ke. Tapi itu tidak jelas, itu takwil saja. Takwil lah. Hela nanti orang panggil hela. Supaya baru ni lah kita sebut kan, nak bawa Quran tak boleh kan, tak ada air sembahyang. Dia kata bawa jarum kata dia.
Padahal orang tak nampak pun jarum macam ni. Dia tak ada air sembahyang. Bawa jarum. Itu helah. Helah dalam beramal. Tak perlu berhelah bila kita sudah tahu ada yang boleh kan. Tak perlu helah, tak perlu gitu tu. Supaya juga kan orang kita kan nak bagi zakat kan dia tolak beras kan. Saya kan saya bui kau tu lah. Lepas tu dia jual pula. Kita beli pula dah. Tak perlulah dah kalau boleh bui pitih tu. Tapi dia tak puas hati sebenarnya. Sebab kalau nak mengikut mazhab Syafi'i gitulah. Nak mengikut mazhab Syafi'i, jadi kalau tiap-tiap orang tu nak bawa beras susah. Lepas pada tu hak maksud naknya pitih. Kalau kita bawa pergi beras, dia boleh jadi tidak perlu beras, dia nak pitih, nak beli baju anak ni. Nah, baju baru raya ni misalnya kita kata tak. Jadi itulah helah yang dia buat. Sebab dia kira mazhab Syafi'i tak boleh bui pitih, tak boleh. Tak sah. Dia kena bui bagai makanan tu. Hak sebut dalam hadis. Baru jadi. Kalau ada pakar-pakar lah ni tidak ikut mazhab Syafi'i tu. Mazhab Hanafi. Dah kita tahu dah ada mazhab kata boleh lagu tu. Dah hak lagu tu senang dan lebih mendekatkan maksud orang yang kita nak bui tu, lebih memudahkan dia. Pitih. Ni esok dah ni. Nak bui tu pula. Dia kena malam ni. Esok dah nak raya mana nak dah. Nak jual beras, gapo pula tu. Siapa dia nak beli? Pitih tak cukup. Kalau bui pitih kan senang. Ya. Dah kita tahu dah boleh. Jadi kita tak boleh kata kita tak boleh skala hukum zakat ni kita ikut Syafi'i. Hak ni kita nak ikut Hanafi jadi talfiq. Susah. Sebab kita pun tak buat lagu tu. Dia tengok kalau nampak susah dia pakai mazhab lain. Allah. Dia yang sampaikan Ustaz dan Syekhul Alman ni. Minggu depan kita masih di sini. Dan untuk makluman tentang kelas kita di Pol Pakal itu, alhamdulillah kami ada ahli kita telah menyumbang ekon untuk insyaAllah tak panas pada ni lah. InsyaAllah ayat. Dan kemungkinannya keasisten sedikit untuk kursi lah. Jadi siapa nak menyumbangkan boleh lah buat. Hari ni pun mengetahui kan. Ini mengenai sama-sama kita itu majlis kita pada sebelum yang